Terlibat apa yang kita dah belajar minggu lepas, mungkin ada yang tak berapa clear ke, tapi insyaAllah dari segi nota tu, saya rasa puan-puan boleh faham lah. Maksudnya sebab saya cuba buat nota sedetail yang boleh, supaya at least nota tu macam seorang boleh bercakap dengan diri dia sendiri, boleh dia represent diri dia lah nota tu. Bila kita baca nota, kita boleh bayangkan apa yang maksud nota tu. Tapi yang penting, mesti bertalaki. Sebab itu nota tu untuk support pemahaman kita. Real lah yang reality tu, kita kena mesti berdepan dengan guru untuk bertalaki. Untuk make sure sebutan tu betul ke, tak betul ke, tepat ke, kena adjust ke, kena upgrade ke. Macam itulah kan. Tapi apa-apa pun, saya ucapkan tahniah lah pada semua yang, bukan kita semua, sebagian besar yang bertalaki dengan saya tu, mereka dah buat perubahan. Nampak perubahan dari minggu ke minggu, sebab apa kita upgrade ikut bab kan, sikit-sikit. Walaupun sebelum ni kita rasa macam kita baca Quran tu macam dah lancar, macam okey. Tapi dari masa ke semasa bila kita belajar, kita akan nampak ada benda yang kita kena upgrade lagi, kena repair, kemaskan. So apa ni, kita kata macam tahniah lah pada sebahagian besar, bukan semua. Sebab ada orang, ilmu dah hantar, kita dah bagi, bukan ilmu dah hantar, ni kita dah sampai ke ilmu, tapi ada orang dia tak ambil benda tu serius. Ataupun ilmu dah sampai tapi macam tak kisah ke, macam itulah. Tapi ini bukan 100%. Daripada sejumlah besar yang bertalaki, tapi yang ramai lah, majoritinya dah buat dah buat perubahan. Maksudnya bila dia baca tu, kita tengok ada peningkatan. Maksudnya alhamdulillah bagus. So mana yang kita dah tegur tu bukan apa untuk kita bagi perkemaskan. Sebab ada orang kita tegur untuk upgradekan sebutan, upgradekan bunyi dengung ke, panjangkan mat ke. Semua orang bila dia dapat ilmu tu, dia terus pegang dan dia apply. Alhamdulillah, bacaan dia pun dah nampak perubahan. Itu pun baru kita upgrade sampai takap macam minggu lepas Hamzah Wasal. Belum lagi nanti kita dah masuk dengung-dengung ke apa kan. Semua orang baca okey je lah dengung-dengung. Tapi kita nak, bila kita faham lagi, kita sendiri akan buat lagi baik. Macam itulah. Supaya sekurang-kurangnya bila towards the end nanti, bacaan kita lebih bagus dan kita pun ada confident. Dan kita pun nampak berapa ramai dah yang sebelum ni yang bertalaki tu suara dia perlahan, rendah aja. Tapi bila dia dah ada ilmu, dah sampai kat dia, pada part-part yang dia dah belajar, suara dia akan tinggi, dia akan lepaskan benda tu, dia keluar. Dia tak ada tahan, terkumpul-kumpul. Sebab bila nak sebut tu rasa macam betul ke tak betul, sebab dia tak yakin kan. Tapi bila dia yakin, dengan ilmu dia dah belajar, dia dah faham, so dia automatik dia akan sebut dengan betul. Macam minggu lepas, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Dia jelas dah, bunyi lam tu bunyi sebiji. Yang ada syamsiah kena masukkan, dia pun bunyi masukkan betul. Bila ada dengung, dia dengung. Macam itulah banyak nampaklah perubahan tu. Okay? So mana yang bertalaki tu make sure ada peningkatan lah dari minggu ke minggu. Dan benda tu jangan pula bila kita dah repair yang ni, yang lain pula salah. Tak boleh macam tu. Sebab kita dah repair dari bawah. Perlahan-lahan so kita akan naik ke atas. Okay? Dan saya pun nak ucapkan selamat datang pada yang ada student-student baru. Saya pun dapat Kak Chun ada update yang ada beberapa orang student baru. Selamat datang. Walaupun contoh misalnya kata perempuan masuk dalam ni, perempuan rasa macam kelas ni macam dah tinggi ke, ataupun kalau perempuan mungkin perempuan pun bukan zero pun, mungkin dah tahu dah, cuma nak perkemaskan aja kan. Tapi kalau misal kata ada di antara perempuan ni memang dia zero, tiba dia masuk time sekarang tapi dia memang zero, just follow the class saja. Tak perlu rasa macam tinggi, rasa macam tak faham, minggu depan dah terus tak datang. Jangan macam tu. Follow je. Bila perempuan dah masuk, dengar je lah. Kalau rasa macam boleh buat latihan tu, buat. Hantar dekat kita punya platform untuk homework. Kalau rasa memang tak boleh, tak faham lagi, just dengar je lah. Sebab kita pun takkan paksa. Cuma kita akan nampak lah bila orang ada inisiatif nak buat pembaikan untuk diri dia sendiri. Sebab kita buat ni untuk diri kita sendirilah. Bukan kita tak buat untuk orang lain. So kalau kata perempuan yang baru-baru ni rasa macam susah ke apa, just dengar je. Supaya perempuan dapat tahu bahawa Quran ni tak semudah tu yang kita rasa macam kalau kita tak belajar, kita memang boleh baca. So maknanya bukan macam tu. Maknanya bila perempuan dengar, rupanya ada macam banyak hukum, ada benda yang kita perlu jaga. Jadi walaupun perempuan rasa perempuan zero sekarang, tak apa. Nanti sampai satu tahap nanti, sebab yang nak bagi kita faham tu Allah yang bagi kita faham. Jadi kita sebagai manusia kita usaha je, kita sediakan platform untuk bagi kaedah untuk nak faham melalui nota, melalui teori melalui penyampaian, melalui buku ke apa-apalah. Itu adalah perantaraan dia untuk kita sampai satu tahap untuk kita faham. Tapi kalau sebab apa, faham tu Allah yang bagi. Kadang orang dia belajar sikit je tapi dia memang faham dan terus dia apply. Ada orang dia belajar banyak macam-macam lah, seribu banyak guru pun,
tapi dia tak dapat juga benda tu. Sebab bila nak lafaz kan, dia tak jadi. Dia tak sampai benda tu. Itu maknanya sebab apa Quran, kita kena ingat, dia adalah mengenai lafaz. Bukan kita fikir kita boleh hafal semua, bukan tu. Itu saja adalah apa perantaraan sahaja untuk kita nak sampai tahap untuk kita faham. Sebab tu orang yang buta huruf pun dia boleh baca Quran dengan betul sebab dia faham. Walaupun dia tak camlah nama tu mak lazim kalimi musaqqal tu, dia tak hafal benda tu, tapi dia tahu nak guna benda tu macam mana. Bila nampak simbol macam ni, nak baca macam mana. Kalau nampak macam ni, apa nak buat. Itulah maknanya kita kena faham. So perempuan nak belajar pun kena faham, bukan untuk hafal. Hafal tu second step. Kalau ada apa ingatan kita kuat, kita hafal lah sikit. Itu sekadar istilah saja. Yang penting kita tahu nak buat apa dengan benda, dengan simbol-simbol tu semua. Itulah kaedah Rasul Usmani. Dia sangat banyak membantu. Tapi kena belajarlah teknik dia. Kena belajar apa kaedah-kaedah dia. Okay? So minggu lepas, sementara ada yang nak masuk kan, kadang line pagi ni pun dia busy juga line. Sebab kadang-kadang ada yang kelas, sebab ada yang kelas apa, PDPR ke, yang kelas tambahan ke apa benda kan. Tak tahu apa rasa suara clear ke tak clear ke, sebab ada kata suara tak clear. Kena adjust lah apa masing-masing punya mic ke apa ke. Clear Ustazah. Okay. Jelas. Jelas Okay. So kita akan buat ulang kaji sikit minggu lepas. Ni sambil lalu je. Bukan nak tunjuk slide apa benda pun. Just nak beritahu je. Bila kita minggu lepas kita sebut alif lam, kita pasal hamzah wasal. Okay, kita dah tahu hamzah wasal tu pattern dia macam mana. Bila kita sebut hamzah wasal, dah fikiran dah tahu dah. Dia bentuk alif, atas dia ada kepala sod. Itu nama dia hamzah wasal. Dan sebelum tu kita dah belajar alif, ada kepala bulat, ada bulat bujur meninggi, ada alif yang ada hamzah kat atas tu. Kan itu semua kan bentuk-bentuk alif. Okay, walaupun dia bentuk alif, tapi kita tak panggil dia alif. Kita nama alif tu untuk alif yang kosong tu je. Alif huruf mat tu. Itu je nama dia alif. Yang lain tu semua bukan nama alif. Pattern alif, tapi atas dia hamzah tumpang kat dia. Lepas tu ada bulat bujur menumpang dekat dia. Ada bulat bujur meninggi tumpang dekat dia juga. Ada yang kepala sod tumpang dekat dia juga. Tapi bila dah ada menumpang atas dia tu, so nama dia berubah lah. Dia tak ada nama alif lagi dah. Yang alif tu satu original yang alif yang kosong tu saja. Itu nama dia alif. Yang lain tu semua ada nama-nama sendiri. Okay, dan fungsi pun lain-lain. Okay. Bila kita sebut dan kita dah belajar tentang hamzah wasal minggu lepas, alif, bentuk alif tu atas dia ada kepala sod. Okay, asal dia sod, kita buang ekor dia. Tinggal kepala dia tu je. So apa fungsi dia tu? Fungsi dia lah untuk menyambung dari segi satu perkataan ke satu perkataan. Okay. Bila ada hamzah wasal, dia ada kat tengah-tengah kalimah ke, dekat tengah perkataan ke, ada perkataan lah satu kalimah, dari satu kalimah ke satu kalimah tu, bila kita nak baca Quran tu secara sambung, dia tak ada fungsi. Dia tak ada apa-apa pun. Dia punya ada pada tulisan, baca tak ada apa-apa. Baca terus saja. Tapi kalau kita nak mula dengan dia tu, sebab dia tu bukannya baris atas, baris bawah, baris depan. Sebab apa huruf hamzah wasal ni, dia tak ada baris, dia tak ada bunyi pun. Okay. Yang boleh ada bunyi tu apabila huruf alif tu atas dia ada hamzah, kita panggil hamzah kotak. Itu baru kita boleh dapat bunyi. Kalau hamzah baris atas hamzah baris bawah i, hamzah depan u, itu boleh ada bunyi sebab nama dia hamzah kotak. Baru boleh dapat bunyi. Tapi sekarang ni atas dia kepala sod. Bila kepala sod, dia tak ada bunyi lah. Sebab sod bukan ada bunyi so, sisu ke, tak ada. Dia memang kosong. Tapi dia ada fungsi. So bila kita nak baca Al-Quran, kita nak mula dengan hamzah wasal tu, sebab dia tak ada baris. So apa nak buat? Kita lah kena letak baris kat dia. Tapi nak letak baris pun tak boleh suka hati nak tak. Kita rasa nak letak atas, nak letak bawah, depan tak boleh. Apabila kita cuba hamzah wasal, selepas dia partner dia huruf lam. Mesti lam, tak ada huruf lain. Bukan jim, bukan kaf, bukan ta apa. Lam saja. Bila partner dia lam, dia dah masuk dalam kategori alif, lam, qamariyah, alif, lam, syamsiah. Itu kategori dia. So bila dia masuk dalam kategori tu, kita punya al-ta'rif. Dia masuk dalam kategori tu. So nampak aja. Kalau perempuan rasa macam susah hafal, tak apa. Cam je lah dulu pattern tu. Hamzah wasal, selepas dia huruf lam. Itu memang partner dia. Dia mesti couple tu. Baru dia masuk dalam kategori qamariyah ataupun syamsiah. Okay. Bila dah clear tu, tengok pula. Dia ni ada simbol sabdu ke simbol sukun, tanda mati tu. Kalau dia nampak di sukun, maknanya kita kena berjelaskan bunyi lam tu. Macam kita kata bunyi jelas kan bunyi bulan yang terang di waktu malam, itu perumpamaan.
Sebab ulama buat macam tu, letak nama tu pun sebab kita untuk yang kita zaman sekarang ni boleh faham apa benda. Bulan waktu malam, kita memang boleh nampak pun bulan waktu malam. So, bila ulama letak nama-nama macam tu, kita lebih faham lah. Itulah maknanya bila ulama guna istilah pun taklah entah-entah suka-suka hati je. Ada sebab, ada fungsi dia. Okay? So, bila kita nampak hamzah wasal, partner dengan lam, atasnya ada sukun, tanda mati tu, itu nama dia qamariyah. Apa yang masuk qamariyah? Lam tu kena jelas ke bunyi. Al, bal, sal, mal, jal. Macam tu lah. Maksudnya lam tu sebiji bunyi. Okay. Tapi kalau hamzah wasal jumpa dengan lam, dia jumpa sabdu pula. Bila sabdu nama dia syamsiah. Syamsiah pula, ulama kata syamsiah tu macam matahari yang terang benderang. Okay. Bila macam dah terang benderang macam tu, itulah lam tu macam matahari. Sebab bila matahari kita tengok direct, kita nampak memang terang matahari. Tapi kita tak nampak apa bulatan matahari tu. Kita tak nampak sebab terlampau tu kerana mati kita pun tak ada tengok pun. Terosak mati kita. Sebab kalau gerhana matahari pun, itu mana boleh tengok direct. Kita kena ada filter, ada x-ray ke apa boleh nampak baru dia punya lingkaran bulat tu. So sama juga aliran syamsiah tu, lam tu ada. Tapi sebabkan dia terlampau, oleh kerana huruf yang masuk dekat dia tu, menyebabkan lam tu hilang. Tak nampak dah. Dia ada pada tulisan, baca tak ada. Okey, dan kita pun dah beritahu ada certain huruf yang masuk syamsiah, ada certain huruf masuk qamariyah. Okey, 14 huruf masuk qamariyah, 14 huruf lagi masuk syamsiah. Dan siapa yang qamariyah tu? Qamariyah tu adalah huruf-huruf yang mana dia punya jarak di antara lam dengan huruf-huruf yang dia nak jumpa tu jauh. Bila jauh, automatiklah sempatlah nak bunyi al, ma. Kan mim dekat luar. Walaupun kita nampak lam hujung lidah kat corner, mim bibir. Tapi sebab mim tu di luar, di area bibir. Lam tu di dalam mulut. So sempatlah al-ma, al-ba. Kalau kan contoh huruf ain, al-a, al-ka. Kan dia di belah dalam. So dia jarak tu jauh, sempatlah bunyi lam. Sebab tu dia masuk dalam kategori qamariyah. Yang syamsiah pula, kan ada 14 huruf yang syamsiah tu. Kenapa dia masuk syamsiah? Sebab jarak dia terlampau dekat dengan lam tu. Dan dia pun area yang sama je. Semua alisan, semua kat dalam. Lam dia kat corner. Tapi yang huruf shin, huruf ta, huruf dal, semua kan area situ. Atas bawah belakang gigi, area situ je. Sebab tu dah terlampau dekat, dia akan masuk sekali je lah. Itu maksud dia syamsiah. Sebab kalau kita contoh, kita nak buatlah huruf dekat-dekat tu, tapi kita nak buat macam qamariyah juga. Asingkan. Al-sa. Kan al untuk lam mati yang jelas. Tapi sin tu sebenarnya di syamsiah. Tapi kita konon-konon nak buat di qamariyah lah. Kita nak test. Boleh tak sebut? Al-sa. Dia bisa sangkut. Bolehlah keluar yang le tu. Sebab apa dia tak sempat. Dia sebenarnya dia kena masuk sekali. Cuma kita ada beritahu itu, ada huruf yang kan tengah-tengah lidah tu, ada 2 huruf yang boleh masuk syamsiah, ada 1 huruf yang boleh masuk qamariyah. Dia berasing. Sebab apa yang boleh masuk tu? Sebab apa yang boleh masuk ke syamsiah tu, yang 1 huruf itu huruf shin, dia masuk ke syamsiah sebab sifat tafashi dia tu. Kalaulah kita nak buat shin tu masuk sekali dengan qamariyah macam huruf jim dengan ya tu, masuk dia sekali, nak sebut dia susah. Al-sya. Kita nak sebut syamsiah kan, al-syamsi. So kita akan sebut al-syamsi. Kan dia boleh sangkut. Tapi bila dia masuk dalam kategori syamsiah, masuk sekali sebab dia bersabdu, dia akan bunyi asyamsi. Kan lagi senang. Asyamsi. Sebab orang Arab tak suka nak sebut benda tu tersangkut-sangkut, susah dia tak nak. Dia nak sekali jalan ni, memudahkan. Sebab tu ada sebab kenapa huruf tu masuk syamsiah, ada huruf yang masuk qamariyah. So kena clear tu. Okey. So itu hamzah wasal bila partner dengan lam. Itu mesti dah fikiran pun sekarang bila saya cakap ni pun puan-puan boleh bayangkan. Qamariyah, syamsiah, itu dah mesti clear. Lepas tu kita ada hamzah wasal jumpa dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. So bila dia jumpa dengan huruf hamzah, itu kategori lain dah. Tadi jumpa lam. Syamsiah qamariyah tu dah satu set dah lain. Sekarang ni hamzah wasal tu juga dia jumpa dengan huruf hamzah. Bila dia jumpa dengan huruf hamzah, dia ada kaedah yang lain. Okay, kaedah dia, kita tengok hamzah tu duduk rumah siapa. Sebab hamzah ni sifat dia suka menumpang orang. Macam hamzah tadi dia tumpang huruf alif, dia jadi hamzah kotak untuk dapatkan bunyi a, i, u. Sekarang ni hamzah sebiji tu, dia tumpang huruf apa? Kalau puan nampak hamzah wasal, lepas tu huruf hamzah. Tapi tengok dia duduk atas rumah siapa. Kalau nampak satu lekuk, itu adalah huruf ya. So, bila huruf ya kita dah belajar, mak asli ke mak badal ke, bila kawan dia huruf ya, automatik sebelum dia mesti baris bawah. So, mesti hamzah wasal kita kena letak dia baris bawah. Baru dia boleh bunyi itu,
ni. Contohlah itai. Contoh i. Tapi mesti bagi dengan kadar 2 harakat. Sebab dia dah tukar jadi mad badal. Itu. Kalaulah hamzah wasal jumpa dengan hamzah tapi dia duduk rumah waw. Dia numpang huruf waw pula. So bila waw kita dah belajar, huruf waw adalah bila kita diri mad asli, bila waw kawan ni mesti baris depan. Sebab tu hamzah wasal tu kita kena letakkan dia jadi baris depan. Baru boleh bunyi utumina. Tapi mesti bagi 2 harakat. Jangan baca utumina. Itu salah lah sebab dia dah jadi mad badal. Sebab nama dia kan mad badal tu maksud dia tukar. Kita tukarkan dia. So sekarang ni bila hamzah wasal jumpa dengan hamzah. Ingat hamzah. Macam tadi lam tu lain cerita. Sekarang dia jumpa dengan hamzah. Bila dengan hamzah tengok dia tumpang rumah siapa. Di 2 rumah je dia tumpang. Sama dia tumpang rumah ya atau dia tumpang rumah waw. Itu je. Cuma dia iti, utu. Macam tu. Sebab dalam Quran tak banyaklah hukum jenis bacaan ibdal tu. Tapi kita kena tahu. Kalau isu dia kalau orang suka mengelak, memang kita boleh baca terus. Tak ada masalah. Baca terus memang baca je macam biasa. Tapi kalau nak mula dengan dia tu, walaupun kita rasa macam kita tak nak, tapi kita kena tahu. Sebab itu ilmu. Sebab kita kalau kita tak buat pun, bila orang lain baca, kita boleh tahu. Oh, orang ni baca cari ibdal. Jangan pula bila kita tak tahu, orang baca cari ibdal, kita pula rasa orang tu baca salah. Sedangkan orang tu baca betul. Sebab kita je yang tak tahu. Sebab tu kita kena ambil tahu. Sebab apa saja dalam Quran, kita mesti tahu. Kalau orang bangsa lain, dia belajar dia punya Bible, dia punya kitab Veda, kita punya kitab apa, kita sebagai orang Islam takkan tak tahu dia punya Quran sendiri. Sebab tu kita kena tahu. Jangan bagi alasan, saya tak baca macam tu. Saya tak naklah baca. Bukan nak tak nak. Kita kena tahu. Sama ada kita pakai ke tak pakai, apply ke tak, itu terpulang. Tapi kita mesti tahu. Okay? So lepas tu hamzah wasal tu, dia jumpa selain daripada lam, selain daripada hamzah. Dia jumpa huruf ta ke, jim ke, ya ke, apalah huruf lain. Masa tu lah boleh kita guna huruf ketiga. Kaedah huruf ketiga. Hamzah wasal huruf pertama. Kedua tu huruf, tak kisahlah apa huruf, kecuali lam dengan hamzah. Lepas tu apa huruf yang ketiga tu. Kalau huruf ketiga tu baris atas, automatik hamzah wasal tu akan jadi baris bawah. Baris bawah tu tak nampak dalam Quran. Kita tu yang kena letak. Kalau kita nak mula dengan dia lah. Kalau kita tak nak mula dengan dia, kita baca macam biasa je. Sebab kita dah kata dah awal-awal lagi, hamzah wasal berfungsi hanya kalau mula dengan dia je letak baris. Kalau kita baca tengah-tengah, kita baca terus, dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada fungsi apa sebab dia kan tak ada baris. Tapi nak mula dengan dia itulah kita kena letak baris. Nak letak baris itulah kena ada ilmu, bukan main hentam aja. So dah clear mesti bila huruf yang ketiga tu macam maknanya hamzah wasal, lepas tu huruf yang kedua tu bukan hamzah, bukan lam, huruf lain, apa-apalah huruf lain. Lepas tu huruf ketiga dia ada baris. Ketiga tu kalau dia baris atas, automatik hamzah wasal jadi baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris depan, hamzah wasal pun akan jadi baris depan. Kalau hamzah yang ketiga tu baris bawah, hamzah wasal akan jadi baris bawah. Maknanya bila atas dia ikut, maksudnya baris depan ikut depan, bawah ikut bawah, atas pergi bawah. Atas tak boleh pergi atas sebab atas adalah hak eksklusif untuk alif, lam, qamariyah dan syamsiah sahaja. Sebab kita masih dapati orang bila mula alif, lam, qamariyah, syamsiah dia masih guna macam il-a. Kenapa dia baca macam tu? Sebab apa dia pergi letak 1, 2, 3? Tak boleh. Qamariyah, syamsiah mesti wajib dia baris atas. Sebab tu hak dia. Sebab tu bila kita guna kaedah huruf ketiga tu, tak ada baris atas. Dia takkan jadi baris atas. Yang atas tu akan pergi bawah. Dia akan mengalah pergi ke bawah. Sebab yang atas tu hak eksklusif, qamariyah dan syamsiah. Harap perempuan clear tu. Lepas tu kita ada kategori hamzah wasal yang memang tak boleh ubah dah. Kita mula dengan dia memang garanti baris bawah. Dan itu perempuan mesti kena hafal lah kalimah yang tertentu tu. Macam ibnu. Kan ada perkataan yang tertentu. Itu perempuan kena hafal. Tapi biasanya kita jumpa tu kita akan baca terus je. Tapi apa macam tadi kita beritahu, kalau kita nak mula mesti kita tahu kaedah lah. Ini bukan main hentam-hentam je. Pemakan mesti ada ilmu. Kalau nak mula macam ni mesti nak tahu kaedah apa nak guna. Okay, so itu yang kita belajar minggu lepas. So minggu ni kita akan masuk bab waqaf dengan ibtidak. Okay, bab waqaf ibtidak satu bab yang sangat besar. Tapi benda ni bukanlah kita nak sebab dia nak kata wajib berhenti kat situ, tak ada. Sebab dia bergantung pada nafas masing-masing. Okay, bila kita tahu waqaf adalah tempat nak berhenti. Ibtidak tu nak mulakan balik. Sebab isu ni dia melibatkan diri kita sendiri. Sebenarnya kita kena tahu diri kita, nafas kita ni banyak mana. Kalau kita kata, okey awak baca ni sampai hujung ayat tu. Tapi nafas dia tak sampai. Sebab mungkin kata ada 3 orang. Okey, awak baca ayat yang sama.
Baca sampai habis. Ada seorang sampai 1/3 je dah tak boleh, nafas dah habis. Ada seorang tu memang sampai hujung dia boleh. Ada seorang tu separuh je boleh. Sebenarnya dia tu tak sama. Ayat tu sama, ayat sama je. Tapi setiap individu tu tak sama dia punya nafas. Terutama kalau macam tu kita ngaji waktu pagi. Waktu pagi pun susah walaupun kita baca lancar. Tapi kalau kita sengaja waktu awal pagi, biasanya tak lepas. Nafas kita tak cukup. Sebab kita waktu pagi kita belum makan, kita belum minum. So nafas kita pun tak bergerak sangat kan. Kecuali dah tengah hari sikit ke petang ke apa, mungkinlah kita boleh okey sikit. So maknanya bila kita sebut pasal isu wakaf ni tempat bila kita nak berhenti baca Quran, nak berhenti, lepas tu nak ambil balik, ini adalah bergantung pada kita punya nafas. Bukan kita punya boleh set awak mesti apa jadi pun mesti berhenti. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Sebab dalam Quran tak ada yang wajib berhenti kat situ, tak ada yang mesti, tak ada. Dia bergantung pada masing-masing. Tapi nak berhenti itulah kena ada kaedah. Tak boleh main tentam aja. Okey. So sekarang kita akan share nota. Lagi satu. Tentang perempuan punya homework, kita tengok. Alhamdulillah semua dah ada homework. Homework tu, kita tengok ada orang yang bagi jawapan untuk alif lam syamsiah tu, perkataan Allah. Allah tak boleh masuk dalam kategori alif lam syamsiah. Sebab kita dah tahu Allah tu dia masuk dalam kategori lafaz jalalah. Dia tak boleh masuk syamsiah. Sebab tu kalau kita nak nak cerai pun, memang kita boleh kata macam isi mausul. Isi mausul tu memang satu perkataan penghubung. Allah tu sendiri bukan kata penghubung. Allah sebila Allah sendiri dah ada nama dia, lafaz jalalah. So dia tak masuk dalam kategori alif lam syamsiah. Pada segi pattern memang kita nampak hamzah wasal, lam disabdu kan. Memang sebab kita nak sebut Allah mesti nak masukkan sebutan. Tapi Allah tu tak masuk dalam kategori syamsiah qamariyah. So bila next time kalau kita ada bagi soal latihan ke, ada ujian ke apa, Allah bukan dalam syamsiah, dia dalam kategori lafaz jalalah. Bila lafaz jalalah kita dah belajar dah, tafkim ke, tarkib, itulah itu kategori dia. Tapi bukan syamsiah qamariyah. Okey. Tu lagi satu, jadi kita tengok pada latihan tu, memang saya takkan mark secara digital pun. Kita akan tengok aja. Yang dari segi, ada yang bagi jawapan yang berulang. Macam contoh syamsiah, al-lazi tu macam ada 2 kali. So bila contoh, walaupun kita dah kata perempuan ambillah sampel mana-mana surah pun, untuk nak carikan 10 qamariyah, 10 syamsiah, kalau dah jumpa benda yang sama, jangan ambil jawapan yang sama. Carilah kat surat lain. Kita bagi kaedah suruh tengok satu surah tu supaya perempuan tak adalah sana sini-sini. Sebab kalau kita ambil sampel ayat yang pendek, surah yang pendek, dah tentulah tak banyak. Aku cari kat Baqarah ke Imran dah tentu banyak sangat kan. Tapi jangan bagi jawapan yang berulang. Sebab kalau ujian pun kita akan bagi satu jawapan di satu angkah aja sebab benda yang sama. Okay. So nanti next time bila kita ada latihan lagi, kita minta suruh keluarkan kalimah yang ada hukum-hukum ke apa, jangan ambil berulang lah. Tulis mesti jawapan dia lain. Kalau 10 tu mesti lain lah. Jangan ambil sama. Okay. So sekarang kita akan share nota. Okey, ini bersama asas ilmu tajwid memahami waqaf dan ibtidak. Okey, waqaf ni kita tahu mesti benda berhenti, ibtidak ni nak mulakan bacaan. Okey. Ini slide pun sangat banyak dan memang kita pun takkan boleh habis hari ni lah. Dia kena banyak bagi banyak hari. Okey. Sebagai manusia yang serba kekurangan dan lemah, adalah mustahil untuk seseorang itu membaca satu ayat yang panjang dengan satu nafas. Untuk itu, seseorang perlu membuat pilihan ketika hendak menghentikan bacaan Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada wakaf wajib atau haram sehingga membuatkan seseorang itu berdosa melakukannya atau meninggalkannya. Yang penting, hendaklah menghenti bacaan, iaitu kita nak wakaf tu, pada ayat yang sesuai, agar tidak mencacatkan atau merosakkan makna Al-Quran. Okay. Memang logiklah kita pun mana boleh baca Quran sepanjang-panjang pun. Kalau orang tu nafas dia paling panjang pun, katalah surah Al-Baqarah ayat 282 tu, dia boleh habis dia satu ayat kan sampai satu muka. Kalau orang tu nafas panjang boleh habis, itu memang rezeki dia boleh baca panjang. Tapi majoriti orang tak boleh lah baca macam tu. Sebab terlampau panjang sangat. So bila nak baca, bila dah terlampau panjang mestilah kita nak stop. So nak stop tu lah. Bab dia lah nak belajar macam nak stop tu. Sebab itu tak ada main stop suka-suka mana-mana pun. Okay. So dalam Quran pun tak ada tempat yang mesti berhenti kat sini. Kalau tak berhenti sini, kita akan berdosa, masuk neraka. Tak ada. Dia kalau kata kesalahan pun, kesalahan dari sisi ulama tajwid, dari segi hukum tajwid aja. Bukan dia kesalahan dari segi syariat yang salah menyebabkan dosa neraka. Tak ada lah, tak ada sampai level tu. Tapi sebagai kita yang baca Quran ni, kita kena tahu lah kat mana. Kalau tak dia jadi aib lah kita baca Quran, tapi
berhenti tu menghentam main langgar-langgar je. Tak boleh lah. So kita kena tahu sekurang-kurangnya kaedah dia macam mana. Okay. So dalam Quran, apa kena bezakan di antara waqaf, qata' dan saktah. Ini semua kategori berhenti ni. Bila kita kata waqaf tu berhenti. Contohlah kalau kita ini dalam tajwid waqaf lah. Kalau kita naik kat highway pun kan ada wakaf-wakaf dekat R&R tu. Ada macam rumah tepi jalan kan, biasa R&R yang bukan hentian sebelah ke. Hentian sebelah kan kalau kawasan rehat yang ada tempat makan semua tu. Pada zaman dulu kan dia ada yang bukan zaman dulu. Kita pun dah lama tak naik highway kan. Maksudnya kisah wakaf dia biasa orang tumpang nak solat kalau sebelum ada yang surau-surau dia orang buat kemudian tu. Yang sebelum kan ada wakaf-wakaf duduk lepak naik motor duduk situ makan-makan. Itu kan wakaf. Wakaf ni tempat berehat dia berhenti. Sama lah juga. Macam ni pun dalam Quran pun ada wakaf. Tempat kita nak berhenti. So, kalau takkan kita punya nafas pun memang tak boleh nak panjang. So kita akan berhenti. So bila dalam Quran sudah ada kategori wakaf, ada kategori qata', ada kategori saktah. Okay. Bapa kena clear benda. Jangan ingat kalau wakaf tu wakaf je. Sebab dia pun ada qata', dia pun ada saktah. Kita tengok satu-satu. Okay. Sifat gopoh. Sifat gopoh gapah, kalut, nak cepat, segera adalah di antara sifat yang ada pada manusia, terutamanya dalam proses pembelajaran dan membaca Al-Quran. Sebagai contoh, membaca Al-Quran dengan laju sehingga tidak menjaga hukum tajwid, menjadikan seseorang tu tidak mempunyai adab dengan Quran. Untuk itu, hendaklah dijauhkan sifat-sifat sedemikian kerana ianya adalah sifat syaitan yang sentiasa mencari jalan untuk melalaikan dan menyesatkan manusia. Sebab tu, nak baca Quran masa tu lah kita, kalau kita tengok, kita dah ambil wuduk masa tu lah kita rasa nak terkentut lah, masa tu lah kita nak menguap lah, masa tu macam-macam benda semua masa tu. Kalau kita tak buat apa, kalau kita tak nak ngaji pun, kita duduk biasa pun, elok je, tak adalah pula sibuk nak pergi toilet lah, sikit perut lah, semua tak ada. Tapi kalau tak nak mengaji itulah, dandan. Padahal baru je ambil wuduk, nak dah setting lah, nak duduk nak ngaji. Dandan tu sikit perut, terpaksa lah kena pergi ambil wuduk lagi sekali. Benda macam tu. Itu semua adalah gangguan syaitan. Itu dari segi sifat kita fizikal badan. Tapi yang kita sendiri ni pula, bila nak ngaji pula, jadi mulalah kelang kabut. Nak baca cepat-cepat, baca laju-laju. So, bila baca laju-laju, kita tak jaga dia punya hukum-hukum tu, tajwid tu kita tak jaga. So, bila tak jaga, dia akan bunyi salah lah. Tak sempat nak bunyi sifat rokhawah, tak sempat nak bunyi qaqalah, tak sempat nak dengung yang panjang, tak sempat nak baca mat. Semua tak sempat sebab kita dah express laju-laju. Sebab itulah bila sifat gopoh tu, dia akan menyebabkan satu kita nafas jadi penat. Dia macam baca cepat-cepat macam penat. Sedangkan kita baca relax-relax satu-satu dia okey je. Tapi tunjukkan kita sebab tu nak baca Quran dia kena banyak kata mujahadah tu. Bila kita punya semangat tu kena kuat. Tak boleh rasa macam tak apalah, tak boleh, lebih kurang tak boleh. Kalau kita nak belajar Quran, memang itulah cabaran dia. Dia tak ada dia express, kalau orang tu pandai pun terus express pandai, tak ada. Dia kena ada proses. Okey. Lepas tu Al-Quran diturunkan dalam keadaan putus-putus ayatnya, bukan secara bersambung. Baginda Rasulullah memberhentikan bacaan mengikut ayat. Hanya senyap dalam kaedah penulisan Rasulullah ni, ayat itu boleh dibaca dengan keadaan bersambung. Okay. Rasulullah bertalaki dengan Jibril. Putus, ikut ayat lah macam kita dapat sekarang ni kan, ayat betul-betul nombor 1. Ni ayat nombor 2, ayat nombor 3. Itu semua Rasulullah baca stop situ. Sebab Rasulullah baca Rasulullah baca macam tu pun sebab Jibril baca macam tu. Jibril baca pun sebab Allah nak Jibril baca macam tu. Sebab tu dia ada berhenti-berhenti. Dan kalaupun kita ni hebat sangat pun, nafas kita panjang, kita memang boleh je nak pulun semua. Tapi kita nak ikut sunnah Rasulullah. Baca ayat nombor 1, okay, stop. Ayat nombor 2, stop. Ayat nombor 3, stop. Sebab memang dah ada. Sebab tu kita sebagai orang yang awam yang biasa ni, kita kena follow je benda tu. Jangan kita nak mana-mana sendiri. Cuma Allah pula. Cuma ulama sediakan kaedah untuk membantu orang yang jenis nafas tak cukup je lah. Macam kita lah, kan bukan semua, kalau ayat pendek bolehlah kita habis. Tapi kalau ayat panjang tu masalah dia. Tapi Allah ulama lah bagi jalan keluar. Macam mana nak stop kat mana, nak ambil balik kat mana, macam tu. Tapi apa-apa hal pun, kita anda mesti tanya diri sendiri. Adakah nafas saya cukup panjang untuk menghabiskan sesuatu ayat tu? Maksudnya bila kita tengok Al-Quran tu, kita nak baca, kita tengok, boleh sampai ke tak? Maksudnya kita tanya diri sendiri lah, jangan tanya orang. Tanya, kita nak berhenti kat mana? Ambil kat mana? Kenapa nak tanya orang tu? Nafas dia tak sama dengan nafas kita. Kita sendiri tu, kita baca test tengok. Sampai tak? Kalau tak sampai itulah kita kena belajar kat mana nak berhenti. Kat mana nak ambil balik.
Kalau orang nafas cukup tak ada masalah. Sampai hujung ayat, settle lah. Tapi isu dia sekarang ni kalau dia tak sampai itulah. Okay? Sebab tu kita tanya diri sendiri. Jika tak cukup, anda mesti berusaha dan berikhtiar terlebih dahulu sebelum menggunakan kaedah lain sebagai jalan keluar kepada permasalahan nafas ini. Okey, bila kita nampak satu ayat, kita test dulu. Kita ikhtiar lah tu, kita test dulu. Sampai ke tak? Kalau tak sampai, baru kita tengok kat mana aku nak potong. Nak stop kat mana? Nak potong 2 kali, nak potong 3 kali, nak potong 10 kali. Tu kurang pada nafas kita lah. Kita tak boleh paksa orang tu. Mesti stop sini, sini, sini. Tapi nak kita suruh dia stop situ pun dia tak sampai. Sebab ada orang mungkin dia semput ke, dia tak sihat ke. So kita tak boleh nak paksa orang. Sebab tu kita kena tanya diri kita. Kat mana yang kita sesuai nak berhenti. Okay. Okay. First kali kita tengok pasal kotak. Kan kita cakap ada 3 tadi. Waqaf, kotak, saktah. Okay, kita tengok kotak dulu. Apa maksud kotak ni? Benda ni semua kena tahu. Okay, kotak maksudnya memutuskan. Macam kita tengok hamzah kotak. Kita kena belajar hamzah kotak. Hamzah kotak kan huruf alif. Atas dia ada huruf hamzah. Baru dia boleh dapat baris a, i, u. Kan nama dia hamzah kotak nama dia. Kotak tu sebab nak putuskan bunyi lah. Kalau bunyi a. Kalau lah hamzah tu tak tumpang huruf alif, dia akan jadi alif mat tu lah yang memanjang. A, i, u. Dia tak ada stop. Kalau nafas kita panjang, alif tu akan sampai nafas tu tak tahu stop sampai bila. Tapi bila kata kotak, dia putus. A, i, u. Satu hakat. Itu maksudnya kotak tu pemutus. Okay. So dalam Quran pun untuk bacaan-bacaan berhenti pun ada nama dia kotak juga. Okay. Maksud dari segi bahasa ialah memutuskan. Dari segi istilah, menghentikan bacaan dengan niat untuk menamatkan bacaan dan tidak menyambung kembali bacaan selepasnya. Apabila ingin mulakan bacaan, anda dituntut untuk membaca istiazah semula. Istiazah tu a'udzubillah tu lah. Istiazah. Okay. Apabila ingin menamatkan bacaan Quran bagi tempoh tertentu, hendaklah memastikan bahawa pertama, menamatkan bacaan pada akhir surah. Sampai kita nak stop kat akhir surah, surah kita ada 114 surah, kita nak stop pada akhir surah. Ataupun menamatkan bacaan pada akhir juzuk. Kita ada 30 juzuk dalam Quran. Menamatkan bacaan pada akhir hizib, tempat berhenti setengah juzuk, yang kita nampak bunga-bunga tu, setengah juzuk. Kalau hizib ni ada 60 hizib. Kalau rubuk tu 1/4 juzuk tu ada 240 rubuk. Ni pun ada bunga-bunga tu kan. Bunga kan kalau puan perasan, terutama orang yang buat tahriri, dia mesti perasan ada bunga dia macam pattern lain sikit. Bunga ni pattern lain. Pattern lain tu sebab sama ada dia tu hizib ataupun rubuk. Okay. Lepas tu menamatkan bacaan pada akhir sesuatu ayat. Sikit ayat lah. Nombor ayat nombor 1, ayat nombor 2. Macam tu lah. So dalam Quran semua ada 6,236 ayat. Ini yang majoriti ulama' 6236. Bukan biasa kita dengan 6666 tu kan. Ini 6236 ni majoriti ulama kata 6236 jumlah ayat dalam Quran. Okey. Ceritanya apa? Ceritanya bila kita kata kotak ni, bila kita baca Quran baca. Okey, nak habis kan? Sadaqallahul azim. Okey, dah kita tutup Quran dah. Kita dah stop tu, kita tak ada nak baca dah, kita pergilah masak ke, basuh baju ke, pergi makan ke apa benda. Itu maksudnya kotak. Kita dah stop. Kita tak ada niat dah. Lepas ni nak baca lagi tak ada, belum lagi. Kita mungkin kata nanti lepas asar kamu nak ngaji pula. Itu maksudnya kita berhenti yang tadi ni adalah berhenti secara kotak. Dah putus. Dah tak ada dah. Tunggulah bila pula kita. Sebab untuk tempoh yang tertentu. Sebab kita nak tamatkan bacaan. Nanti nak sambung balik tu tak tahulah bila pukul berapa ke apa kan. Sebabnya. So bila kita nak berhenti jenis kotak nak berhenti ni. Kita carilah berhenti yang jenis macam dekat ujung surah ke. Mungkin kita tengah baca-baca tinggal ada lagi lah 3 baris. Nak habis surah, kata surah Yusuf, ada lagi 3 baris. Saya habis kalau surah Yusuf tu. Habis ke sampai ujung surah tu. So, ini kita settle dah berhenti, kita kotak tu berhenti pada ujung surah. Gitu kita baca-baca ataupun kita baca-baca, ada sikit lagi nak masuk juzuk ke-12, ada tinggal satu muka lagi nak masuk juzuk 12. Sekarang ni kita kat juzuk 11, contoh kan, juzuk 11. Lepas tu, page sebelah tu juzuk 12. So, kita habiskanlah juzuk 11, so bagi dia habis satu juzuk. Ini kita nak stop kat situ. Ini ada tempat-tempat yang sesuai kita nak berhentilah sebelum kita nak stop pergi makan ke apalah, kita nak stop kan. Lepas tu ataupun kita berhenti pada hizib tu, pada bunga-bunga tu, pada pattern bunga tu, pun boleh, mana-mana pun boleh. Ataupun kita nak baca, berhenti pada ayat macam biasalah. Dah habis baca-baca, katalah kita baca surah Kahfi. Kita nak baca tu kita amal 1 hingga 10. So kita baca dah sampai ayat 10 tu, kita stop. Kita Sadaqallahul azim. Maknanya habis dah lah. Dah lah kita tutup lah Quran, kita pergilah buat benda lain ke apa. Itu maksud dia kotak.
Maknanya kita dah tak sambung dan kita akan akhir dengan sadaqallahul azim. Bila dah sadaqallah, dah lah, habis lah. Itu maksud dia kotak, kita putus. Dan bila nak putus tu lah kita cari pada hujung surah ke, hujung juzuk ke, pada hizib ataupun rubuk ke, ataupun pada hujung ayat supaya dia berhenti pun ngam dan kita pun senang nak ingat. Karena kita berhenti mana-mana, lepas tu kita fikir, tadi berhenti ayat berapa? Dah lupa. Kadang terlompat page lah, terlompat baris lah. Akan jadi macam tu sebab kita dah tak tahu kita ni berhenti kat mana. So kalau kita berhenti ikut surah, juzuk ni kita senang ingat lah. Dan memang complete dah satu-satu level dia. Tetapi bergantung juga kalau kecuali lah. Kalau macam bertalaki, kalau kebetulan dia memang nak habis, nak sampai surah ke, saya akan beritahu, okey habiskan surah. Habiskan hujung tu. Habiskan 3 baris macam tu. Sebab kita dah nampak lagi, mungkin masa pun ada, kita akan settlekan. Tapi kalau kita talaki, semua orang tempoh terhad. Tapi kalau dia baca tu jauh lagi, tempat nak habis surah pun jauh lagi, so kita akan stop. So dia tak akan stop pada yang surah ke, pada juzuk apalah. Dia mungkin stop pada ayat je lah, nombor ayat. Ayat ke, katalah dia baca tadi ayat ke 200, yang tempoh baca dia ngaji tu dalam 8-9 minit macam tu, dia boleh sampai takat ayat 250 je. So sampai situ je lah. Walaupun 250 tu bukanlah hujung surah ke, hujung juzuk ke, bukan hizib ke. Tak ada lah sebab dia terikat dengan masa. Itu dikecualikan. Ni kita nak nak stop tu ikut kaedah ayat je lah. Berhenti pada ayat. Tak adalah juzuk yang surah ke juzuk ke apa. Tapi kalau kebetulan nak sampai, kita akan suruh habiskan. Kalau jauh lagi tak adalah, kita akan stop je ikut nombor. Sebab tu kalau mana yang bertalaki pun akan perasan. Kita kata habiskan lagi tu. Sebab apa nak bagi gam-gam habis surah, nak bagi gam habis juzuk, ataupun sampai pada hizib ni ke, macam tu. Ataupun kalau paling kurang pun ada ayat je lah. Lepas tu baru kita sadaqallahul azim. Sebab tu bila kita nak buat khatam Quran, kita kata kita baca surah Duha sampai Anas. Lepas tu kita akan suruh pergi balik ke surah Fatihah. Tu Al-Baqarah 1 hingga 5. Baru sadaqallahul azim. Baru habis dekat situ. Maksudnya kita pun tutup. Kita pernah khatam. Alhamdulillah. So, lepas tu kita akan sambung dalam bacaan. Sebab tu bila khatam Quran, kita akan habiskan kita akan pergi ke depan balik. Kita reverse lah. Kita buat bacaan baru. Kita akan stop pada Baqarah 1 hingga 5. Kenapa kita buat macam tu? Sebabnya kita dah terikat. Kita masih ada itu punya tugasan nak selesaikan, kita ada ayat yang ke-6 pula nak sambung. So hidup kita ni tak akan putus dengan Quran. Sebab bila kalau zaman dulu kita tengok orang khatam Quran sampai surah An-Nas, baca doa sadaqallahul azim. Lepas tu lah, itu sebabnya jadinya kita sekarang ni bila dah zaman dulu kita mengaji sebab kulit kuning lah pelbagai, langsung tak mengaji dah. Sebab kita dah tutup sadaqallah habis lah. Tunggulah bila tahun inilah bila Allah bagi balik kita punya bagi balik kesedaran bagi kita bagi orang jentik baliklah hati kita, tengok balik, revise balik, adakah bacaan kamu dulu tu betul ke tak betul ke. Ni Allah bagi peluang. So kita cek, punya sebelum ni salah aku baca. Inilah dia peluang dia Allah bagi. Dengan umur Allah bagi, kita pun tak nak sia-sia kat umur Allah bagi tu. Dan hari ni Alhamdulillah Allah 8.37 Allah masih hidupkan kita lagi. Masih boleh dengar lagi apa benda yang perlu kita repair ke, upgrade ke apa. So ini pun salah satunya lah. So bila khatam Quran, dah habis kita reverse ke depan balik sampai 1 hingga 5 Baqarah tu, baru sadaqallahul azim. Automatik lepas tu perempuan terikat lah dengan perempuan nak baca sendiri tu. Bila-bila lah. Maksudnya kita masih dengan Quran tu masih ada attachment lagi. Kalau kita jenis style dulu yang sampai Anas, sadaqallahul azim, tengok apa yang berlaku. Bila kita tutup, tamatkan kat situ, berpuluh tahun kita tinggalkan dia. Sekarang ni baru kita nak datang balik. Tapi pada orang yang jenis dah sampai Baqarah, dia ada rasa tanggungjawab, aku kena sambung lagi. So memang dalam hidup dia takkan ada berhenti kecuali dia mati je. Bila kita mati, automatik Quran tu habis putus. Itu maksud dia. Sebab tu Quran kita jangan bangga sangat cakap, awak dah khatam berapa kali? Saya dah khatam 10 kali, saya dah khatam 5 kali. Maknanya kita berkira, siap-siap kira. Patutnya orang kalau dia betul dengan Quran, dia pun tak tahu berapa kali dia khatam. Itu sebenarnya. Tapi kita kan suka macam nak tunjuk orang, aku dah kata 10 kali. Tapi bila kita test pada kalimah-kalimah yang gharib dalam Quran, semua salah. Sebab itu jangan nak claim-claim sangatlah. Bila orang yang claim-claim tu kita pun nak dengar juga macam mana dia baca. Okey, itu pasal kotak satu hal. Macam kita masuk saktah pula. Apa masuk saktah? Saktah dari segi bahasa menegah sebentar. Ini kita stop sekejap. Itu masuk saktah. Dari segi istilah, menghentikan bacaan sebentar pada kadar masa yang tertentu
tanpa mengambil nafas yang baru dengan niat untuk menyambung semula bacaan. Bacaan saktah dibagi kepada dua bahagian, saktah yang wajib ataupun saktah yang harus. Okay, sekarang kita cerita pasal saktah pula. Tadi kotak kan, kotak tu punya kita putus, betul dia putus, habislah. Surah Al-Azim, okay, dah. Nantilah pula bila nak baca asal ke malang karang ke bila, itulah maksud dia pemutus. Okay, sekarang ni kita cerita pasal saktah. Saktah ni pula, kita dalam proses kita tengah baca Quran ni, dia sampai satu tempat tu, dan dia saktah ni dia mewakili bentuk huruf sin yang kecil. Kalau perempuan perasan, ada bentuk sin kecil dalam Quran, dia kecil aja dan dia ada fungsi. Tapi buat jangan confuse pula, sin kecil pun ada dua, satu yang duduk kategori yang duduk dekat atas bawah huruf short, ada satu lagi yang sin untuk saktah ni lah. Pattern sama je sin kecil tu. Okay, sekarang ni kita nak fahamkan saktah ni apa benda. Sebila perempuan jumpa saktah, kita nak buat apa tu? Ini kan cerita pasal wakaf, kategori wakaf. Bila kita nak baca Quran, kita nak berhenti. Tapi untuk saktah ni, kita berhenti tapi nafas kita tak putus. Nafas masih ada, tapi kita stop sekejap. Macam kita pause, nafas masih ada. Kita seolah macam tapi ada macam vacuum kat situ. Macam bunyi senyap, baru kita sambung balik. Dengan nafas yang sama, bukan putus. Sebab itu nama dia saktah. Okay? Dan dia pun ada kadar masa tertentu. Dan biasa kita lebih kurang macam 2 saat lah. Atau kita boleh sebut macam 2 harakat tu. Waqila man raq. Bunyi tu. Bunyi yang waqila man raq. Bunyi senyap tu lah nama dia saktah. Sebab benda ni semua, kalau kita tak bertahan laki, kita tak boleh nak dapat macam mana bunyi dia. Sebab ramai je, walaupun dia bertahan laki tapi salah nak buat. Masih ada bunyi berjalan, masih ada bunyi dengung lah apa. Tak boleh saktah. Itu salah cara tu. Sebab tu dia kena bertalaki. Okay, sekarang ni saktah ni ada yang wajib, ada yang harus. Kita tahu perempuan semua tahulah buat saktah ni semua tu. Mana yang dah mengaji tu, dah belajar tu, tahu dah saktah tu. Dan dia ada, yang wajib dia ada 4, yang harus tu ada 2. Selalunya kita tahu saktah tu saktah je lah. Kita tak tahulah dia wajib, harus apa kan. Okey. Sekarang kita masuk kategori saktah yang wajib. Okay. Perempuan pun tahu, perempuan dah ada Quran ke dekat masing-masing tu. Sediakan dia lebih tahu ke sediakan Quran. Serta buka Quran, tengok pada surah Kahfi ayat 1. Dia buat note lah kalau nak buat note apa belah. Ataupun tak buat note pun tak apa, tengok. Wujud tak dalam Quran. Sebab apa kita tak nak. Pada nota macam ni, nanti kalau tengok kat Quran yang betul-betul tak erti pula. Mana satu. Pergi buka surah Kahfi ayat 1. Nampak tak ada saktah kat situ. Masing-masing tengok sendiri. Tengok pada surah Kahfi ayat 1. Perempuan akan nampak ada sin kecil kat ujung tu. Okay. Ini ayat pertama. Kita baca terus. Ini ada ayat nombor 1. Inilah hujung ayat. Jadi nombor ayat kan last. Kalau orang yang nafas panjang, baca je lah habis. Habis insyaAllah boleh sampai. Tapi ada juga boleh sampai sini. Macam tu. Sebab apa curi nafas memang tak boleh. Okay. Tapi sekarang ni kita nak cerita dululah. Ini nama dia saktah. Tengok surah Kahfi ayat 1. Nampak ada sin kecil. Ini dah saktah. Kenapa dia wajib? Kenapa dia masuk wajib? Sebab apa? Dia dah memang tempat berhenti pun. Dan kita memang akan berhenti. Kita takkan baca saktah. Nafas nak tahan sekejap tu. Kita tak boleh guna tu lah. Sebab dia memang tempat berhenti. Dan kita memang akan putus jalan nafas. Sebab apa? Di antara saktah dengan nombor ni lagi besar. Sebab dia yang memang dah cukup ayat kat situ. Okay? Tapi kalau lah perempuan rasa macam nak test. Rasa nak cubalah merasai nak guna saktah ni. Pada ayat nombor 1. Perempuan nak sambung ke ayat nombor 2. Contohlah mana. Okey, kata ni hujung ayat nombor 1. Itu ayat nombor 2 nanti dia akan mula waqiyaman liyunzira ba'san syadida. Contohlah, kalau perempuan nak merasa nak guna saktah yang ada bunyi yang senyap tu, perempuan ambil dari sini. Sikit ujung ni. Kalau nak sambung memang nafas tak cukup. So kita kata ambil sini. Walam yaj'allahu 'iwaja qayyima. Macam tu. Dia ada bunyi senyap. Kalau perempuan nak guna cara, nak merasalah bunyi saktah. Tapi kat sini dia kategori wajib. So kita akan putus nafas je. Macam biasa je lah. Ini wajah. Biasa kita dah nafas pun, ambil nafas baru untuk ayat kedua. Waqiyaman liyunzira ba'san syadida. Maksudnya kita tadi ayat nombor 1 dah putus. So tarik nafas untuk ayat nombor 2. Itu punya asing-asing lah. So bila kita berhenti tadi tu dah memang dah saktah dah termasuk sekali lah. Okay. Tapi kalau konon lah nak merasa, kita dah hidup, kita nak merasa lah nak guna saktah yang ada bunyi pause vacuum tu, kita ambil daripada sini, walam. Sebab taklah terlampau panjang sangat nanti nak berhenti, nafas tak cukup. Kita ambil daripada walam,
Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu pun takat tu dia nak boleh sampai pun. Kalau tak memang kalau boleh panjang sambung je lah. Tapi saya tak boleh pagi pun nak sampai panjang pun tak boleh. Itu contoh nak dapatkan bunyi qayyima. Macam tu. Bunyi senyap dia tu kan. Itu ada masuk dalam kategori wajib. Okay, satu lagi tengok surah Yasin ayat 52. Buka surah Yasin. Ini puan-puan guna Quran masing-masing sendiri ya. Jangan guna Quran mana-mana tu. Quran yang memang puan-puan guna hari-hari untuk baca tu. Personal Quran tu. Tengok. Yasin 52. Ayat 52. Okay, kat sini pun kita puan-puan akan jumpa ada saktah. Tapi saktah ni pun dia sekali datang dengan simbol untuk wakaf kafi. Okay. Dan kita dah tahu bila kita belajar nanti untuk yang mana puan-puan dah belajar lah. Kita tahu berhenti kat sini. Maksudnya kita baca berhenti. Dan ayat pun dah complete. So kita boleh berhenti. So sebab tu dia masuk dalam kategori saktah yang wajib. Sebab dia dah bertindak dengan wakaf kafi. Memang untuk berhenti. Sebab tu kita berhenti je lah. Tapi kalau perempuan nak merasa juga, nak merasa macam mana nak bunyi saktah ni, nak bunyi vacuum tu, Umar baca, puas sekejap, lepas tu berhentilah lajak-lajak depan sikit. Kalau nafas boleh panjang, baca dah sampai habis. Kalau macam saya pagi memang nafas tak panjang pun, kita akan berhentilah pendek sikit. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Bunyi senyap tu. Min marqadina hadza. Itu nafas yang sama. Tak putus. Senyap sekejap. Hadza. Tapi kita tengok orang baca Yasin kan biasa baca laju. Dia akan stop macam biasa. Dia dah tak adalah dia guna saktah pun. Dia tak guna. Dia akan stop aja. Sebab kan sini pun wakaf kafi. Memang boleh stop pun. Sebab tu dia masuk dalam kategori wajib. Sebab dia memang kat situ pun dah ada tempat berhenti nombor. Memang ada tempat untuk wakaf kafi. Sebab tu saktah tu sendiri pun dah termasuk dalam tu. Cuma kalau kita sendirilah kalau nak merasa bunyi senyap vacuum tu, kita kena baca sendiri je lah. Mim marqadina hadza. Macam tu. Nafas tak cukup memang berhenti hadza je lah. Lepas tu ambil lah balik. Terus je lah. Itu kalau nak merasa lah. Cara nak baca saktah. Okay. Kat mana lagi yang jenis wajib? Surah Qiyamah ayat 27. Dia masuk dalam kategori wajib. Berhenti. Dan pun sebab apa? Sebab dia pun pendek je. Dia pendek dah kita kena ra'i lah. Guna je lah. Wa qilaman raqaq. Sebab kita nak panjang lagi mana je lah. Memang dia dah fungsi dia macam tu. So kita akan pause kat sini. Vacuum, bunyi vacuum tu kat sini. Jangan ada waqilaman raq. Ada kenapa nak bunyi dia bukan dengar. Dia pun dia tengok ada ni ada sukun. Jelas. Waqilaman raq. Bunyi senyap tu dah saktah. Sebab tu pun kita jangan main waqilaman raq. Waqilaman raq. Apa baca macam tu? Maknanya dia tak tahu tentang fungsi saktah ni. Apa kena menesin kat sini? Itulah bunyi dia. Saktah ni ada simbol untuk kita pause sekejap. Ada ruang vacuum yang senyap sekejap kat situ. Nafas tak putus. Nafas sama je. Nafas yang kita guna tu juga. Lagipun dia pendek. Bila pendek kita kena gunalah. Waqilaman raq. Bunyi senyap tu adalah saktah. Satu lagi yang kata saktah yang wajib ni pada surah Mutaffifin ayat 14. Tengok Quran masing-masing. Nampak tak di sini kecil tu? Dalam Quran insya-Allah memang ada lah. Mana perempuan yang buat tahriri tu dah tentulah dah memang familiar dah. Tapi ini untuk kategori fasa kedua sekarang ni, kalau Mutaffifin ni dah masuk fasa kedua. Mungkin pun tak sampai lagi lah sebab baru mula kan. So ini pun sama juga. Kat sini kita pause. Guna saktah tu. Kalau jumpa wakaf sili, ni kita dah belajar. Bagi yang dah belajar lah, dah belajar. Wakaf ni kita elok sambung. Sambungkan aja. So bila kita sambung tak janganlah berhenti kat sini. Jangan baca kalla bal. Dah ada macam 2 kali nak berhenti pula. Sedangkan ini simbol ni elok sambung. Bila sambung kita berhentilah dekat saktah ni. Itu kita saktah yang kategori wajib. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala. Kalau nafas tak cukup pun kat situlah. Kalla bal rana ala. Jangan kalla bal ada ekor-ekor. Itu bukan saktah. Itu udara masih berjalan tu, masih bunyi pun berjalan, udara jalan, tak boleh. Dia ada satu vacuum. Senyap sekejap, pause. Kalla bal rana ala qulubihim. So bila orang yang mendengar kita baca dia guna saktah.
Kalau dia baca kalabal, maknanya dia tak gunalah saktah tu. Sedangkan ini dia kategori saktah yang wajib. Wajib ni kita kena berhentilah. Lagipun dia sebabkan dia pendek je. Sebab itulah dia wajibkan pun. Sebab dia pendek. Nafas kita insya-Allah boleh sampai. Dan kalau nak kata nafas tak pendek juga pun, tapi itu bukan apa, bukan argument dia lah. Maksudnya tapi sebab apa Rasulullah berhenti kat sini. Sebab itulah adanya tanda-tanda ni. Sebab Rasulullah berhenti, kita berhenti. Kita ikut Rasulullah baca. Bukan ikut kita suka nak baca. Memang kita kena baca macam tu. Kalla bal rana ala qulubihim. Bunyi senyap itulah nama dia saktah. Dan kenapa dia masuk wajib pun sebab dia pun ayat pun pendek. Dan bila dah pendek kita raikan lah saktah ni. Ni pun saktah. Kita buat nafas kita memang boleh sampai. Yang lagi dua tadi tu sebab dia dah memang sampai dekat tanda waqaf kafi. Memang tanda waqaf kafi pun kita memang boleh berhenti dah. Pada nombor pun kita memang boleh berhenti dah. So memang dah betul lah dia punya apa maksud dia ayat-ayat nak berhenti tu dah cukup. So sebab tu nama dia masuk dalam kategori saktah yang wajib. Isu dia sekarang bukan dia berhenti buat apa ni, bunyi kita tu nak buat tu. Mesti kena reti bunyi vacuum senyap tu. Nafas jangan putus, jangan kalabal rana ala. Tu dah dua nafas lain tu. Contoh kalabal rana ala, kalabal jadi satu nafas baru. Ini tu nafas tu dah putus, tak boleh. Dia adalah vacuum. Senyap sekejap. Okay. Sekarang itu yang wajib. Kita tengok pula yang masuk kategori harus. Pada surah Haqqah. Tengok pembaca Quran. Tengok cari surah Haqqah. Ayat 28 dengan ayat 29. Dia nak combine ayat ni, nak sambung ni. Ni ayat 29. Ingat ayat dulu baru nombor. Ayat dulu baru nombor. Bukan ayat nombor dulu baru ayat. Sebab tu bila time lagi kita cakap baca ayat berapa? Baca ayat 20. Tapi dia start dengan ayat 19. Dia salah lah tu. Ataupun dia baca ayat 21. Sebenarnya dia mesti ayat dulu. Quran ni kita baca dulu baru dia nombor. Baru nombor. So ni kita kata ayat 28. Ini ayat 28. Ni ayat dia. 28. Ni 29. Dia mesti ayat dulu. Okay. So sekarang surah Haqqah. Dia kata masuk kita saktah yang harus. Harus maknanya kalau kita nak berhenti pun boleh. Kita nak baca saktah pun boleh. Ikut kita lah. Sebab dia isu dia sebenarnya nafas kita ni. Tapi kita kena tahu lah macam mana nak bunyi saktah tu. Okay. Saktah ni ada dua cara. Sama ada dibaca dengan izhar campur saktah. Ataupun dibaca dengan idgham tanpa saktah. Okay. Untuk dua ayat ni kalau kita nak baca macam biasa. Ma'aghna anni maliyah. Dia kata stop. Itu yang kita dah hujung ayat. Macam kita tadi tau. Ketika maksudnya kita beri saktah yang wajib tu kan. Sebab ini kalau nak baca pun dah memang sampai sini dah. Dah cukup dah. Halaka anni sultaniyah. Contoh, itu dah ayat berasing asing. Dan bila kita berhenti tadi tu pun sebab saktah dia dah termasuk lah sebab dia dah sampai hujung ayat kan. Tapi sekarang kalau kita nak rasa lah nak guna saktah ni, dia ada dua cara lah. Bukan dua cara, saktah tu ada satu cara, satu lagi tu tanpa saktah. Okay. Kalau kita nak baca dengan saktah, ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Bunyi senyap tadi. Maliyah. Halaka anni sultaniyah. Bila kita nak baca cara saktah, ni kita nak sambung ni, semua ni. Satu ayat ni nak baca straight. Bila kita nak baca straight, kat sini kena gunalah saktah tu. Dia bergantung pada niat kita mula-mula nak baca tu. Kita tahu, okay, tengok surah Haqqah. Okay, aku nak baca dengan saktah lah. Okay. Bila baca dengan saktah, kita kena baca sambung lah. Sambung. Straight semua. So bila kita baca ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini senyap tadi. Maliyah halaka. Nafas tak putus. Nafas yang sama. Itu maknanya kita guna saktah. Dan kita nak bunyi dia secara izah. Jelas. Bunyi ha tu jelas. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Tak ada maliyah. Tak ada. Dia mesti jelas. Ha tu dah jadi sukun. Kan ha sukun, kita jelaskan bunyi. Dan dia ha ada sifat rokhawah. So, jelas tak? Maliyah. Halaka. Nafas tak putus. Kalau nak guna saktah. Tapi kalau kita nak baca secara masukkan secara idgham. Idgham ni dah memasukkan kan. Kita dah belajar memasukkan. Dari segi kalau kita huruf yang bersabdu termasukkan. So bunyi dia sama. Tapi dia tak adalah bunyi saktah terstop tu. Dia sebab ha dengan ha, huruf yang sama. So dia sekali masuk je. Maliyah halaka. Tak adalah bunyi maliyah halaka. Tak adalah vacuum. Sebab kita dah masuk terus. Kita baca maliyah halaka. Tekan pada ha. Tu kita sebab ha menjadi double.
Tapi orang yang tak faham, tak reti guna, tak payahlah buat macam tu. Baca macam biasa. Ma'awna anni maliyah. Okay, dan satu nafas. Halaka anni sultaniyah. Dah tu nafas kedua. Tu dah berasing. Tapi kalau nak merasa bunyi saktah tu macam tu cara baca dia. Ma'awna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Bunyi senyap tu lah saktah. Contoh, puan nak merasa tu try lah. Kalau nafas panjang baca bila awal. Kalau nafas tu pendek ambil macam ni. Maliyah. Halaka anni sultaniyah. Itu cara dia. Itu cara saktah. Sebab tu dia masuk dah harus. Dia tak perlu buat pun. Kalau rasa nafas tak cukup tak payahlah. Tapi kalau nak merasa itu bunyi dia. Jangan baca maliyah. Macam legit-legit. Ada bunyi maliyah. Tak boleh. Benda ekor-ekor tu tak mau. Dia kena senyap. Maliyah. Halaka anni sultaniyah. Macam tu. Okay, itu dia masuk kategori yang harus. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi kalau nak buat, kena tahu cara. Kalau tak nak buat, berhentilah macam biasa. Ikut nombor. Okay. Lepas tu dia kategori harus juga. Akhir surah Anfal, awal surah Taubah. Ini pun boleh guna cara saktah. Kan ni hujung surah Al-Anfal. Ini surah At-Taubah. At-Taubah kan tak ada bismillah. So, kita nak baca sambung tu, kata nafas kita panjang lah. Baca sini nak sambung. Sebab bismillah tak ada, dia akan terus masuk. Contohlah, kita ambil dari sini sebab nafas tak cukup kan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dia senyap tadi. Alimun. Tadi itu kalau baca, ada dua cara, bukan dua cara. Apa kena tengok. Dekat sini, bila kita belajar hukum nanti, dekat sini adalah bacaan secara iklab. Innallaha bikulli syai'in alim. Bukan tu kalau nak berhenti biasa, alim. Mak disukun biasa. Kalau kita baca cara sambung, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Ada hukum iklab kat sini. Dah ada dengung. Tanwin mim kecil ni, jumpa dengan huruf ba, adalah iklab. Kita akan baca dengung dua harakat. Satu lagi, kita nak baca cara saktah. Macam ni lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bunyi senyap. Alimun. Bukan alimum. Ini sebab kalau baca dengan iklab. Sekarang dia tak mau nak saktah. So kita akan stop kat sini dengan secara saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu kalau nak guna secara saktah. So abang kena tahulah niat nak baca ni. Nak baca saktah ke, nak baca secara sambung iklab ke, nak berhenti terus ke, terpulang. Sebab ini bergantung pada nafas. Tapi kalau nak merasa tu, nak rasa macam mana bunyi kena bertalaki lah. Baru kita boleh confirmkan, betul bunyi macam ni. Ni tak betul lah, macam tu lah. Sebab tu kena bertalaki. Tak boleh ikut-ikut sendiri je. Kena perdengarkan bunyi tu macam mana. Sebab saktah ni dia ada bunyi yang senyap. So ramai orang dia yang pendek tadi pun tak lepas. Macam tadi. Waqilaman raq. Ini pun ada yang ramai tak boleh nak buat. Dua-dua dia pendek je. Sebab kan tak boleh nak buat sebab saktah tu, kaedah dia tu. Nak senyapkan suara tu sekejap. Waqilaman raq. Ada orang tak sempat lagi. Waqilaman raq. Tak ada vacuum. Terus macam sekejap tu waqilaman raq. Tak boleh. Ataupun waqilaman raq. Salah. Semua salah. Dia mesti guna waqilaman raq. Dan nun tu jelas. Jelaskan sifat nun. Man waqilaman raq. Macam tu. Sebab tu ini memang semua perlu pada talaki. Tak boleh baca sendiri. Okay. Tadi kita dah tengok kotak. Kita dah tengok saktah. So kita tengok waqaf. Kenapa waqaf ni last? Kita ambil kemudian sebab pun dia punya sangat besar lah dia punya apa kata silibus itu. Bukan silibus, kata penerangan tu lah. Sangat luas untuk waqaf. Sebab waqaf ni lah kita buat hari-hari pun. Okay. Bila kata waqaf, maksud dia menahan, berhenti. Ni kita berhentilah. Dari segi istilah, memutuskan suara pada sesuatu perkataan dengan tujuan untuk mengambil nafas baru kerana hendak meneruskan bacaan. Waqaf harus dilakukan pada akhir ayat, bukan akhir hayat. Harus dilakukan pada akhir ayat
pada huruf terakhir bagi perkataan yang terakhir saja. Banyak mana akhir tu. Ia juga harus dilakukan di pertengahan ayat tetapi bukan di pertengahan satu perkataan. Imam Al-Jazari dan kitabnya Matan Muqaddimah menyatakan tiada di dalam Quran itu wakaf yang wajib. Tiada juga wakaf yang haram kecuali jika ada sebab. Kebolehan mengetahui maksud ayat Quran akan memudahkan seseorang mampu memilih tempat yang paling tepat untuk berhenti pada sesuatu ayat. Jika seorang itu tidak mengetahui atau tersalah, lalu ia wakaf pada mana-mana tempat dalam Quran, hukumnya dimaafkan kerana berasaskan kejahilan dan tidak disengajakan. Tak sengaja. Untuk itu sangat penting untuk menuntut ilmu. Okay, so ni apa cerita ni pula? Okay, wakaf ni salah satu bab daripada tadilah, kotak satu hal. Kita dah putus habis. Kita nak baca kemudian. Saktah tu kita stop. Tapi nafas masih ada. Tapi kita pause sekejap. Itu maksud saktah. Ini kita masih dalam proses baca Quran tu lah. Bukannya kita nak tutup Surah Azim pergi buat lain. Tak ada. Memang kita tengah baca tu. Jumpa huruf sin-sin kecil tadi kita pause sekejap. Kaedah pause tu lah kena belajar. Kena betul lagi. Lepas tu satu lagi ni lah wakaf ni. Wakaf ni pula sama lah bila kita baca Quran. Ayat panjang-panjang mana kita nak boleh habiskan. So bila tak boleh nak habis tu lah kita nak belajar cara nak stop kat mana tu. Okay. Dan bila nak stop. Mesti sampai stop tu mesti dekat akhir ayat. Ataupun huruf yang terakhir pada satu perkataan, hujung dia tu, hujung perkataan tu kita cara nak tahu macam ni cara nak stop hujung perkataan tu, kalimah tu. Okey. Dan berlaku di akhir je lah, hujung je lah. Sebab kita nak stop mestilah kat hujung dia, takkan tiba-tiba tengah pula kan. Bang. Bang. Hampir dah pergi ya? Off ni apa? Mic. Lepas tu so Imam Al-Jazari kata memang tak ada pun dalam Quran yang wajib mesti berhenti. Kalau berhenti tu jadi berdosa, haram ni tak ada. Sebab itu cuma kita dari segi ulama Quran jadi satu aib lah kalau kita tiba berhenti menghentam-hentam aja. Tapi sebab kita ni sebagai orang awam, sebab tu digalakkan kita ikut aja, follow aja tanda-tanda wakaf yang ada dalam Quran tu. Kalau tak boleh, tak sampai juga baru kita guna kaedah yang kita cara nak berhenti yang ujung-ujung kalimah tu lah. Nanti kita akan tengok bawah ni. Ini cerita dia lah nak beritahu apa maksud dia wakaf tu. Wakaf ni maksudnya kita berhenti, ambil nafas, nak sambung bacaan. Bukannya berhenti terus surah Al-Quran Azim. Tarik untuk ambil nafas saja. Stop, ambil nafas baru. Kerana itu yang kadang-kadang orang satu ayat tu sampai 3 kali stop, 4 kali stop. Bukan dia nak berhenti stop habis terus. Stop nak ambil nafas saja. Okay? Tapi nak stop tu lah kita kena belajar cara nak stop tu. Dia memang tak boleh tiba-tiba berhenti je. Kena ada cara. Okay. So dalam kategori wakaf ni, kategori nak ambil nafas tu, dia ada 4 jenis. Perempuan pun tahun lepas pun yang kita belajar bengkel tu pun ada. Kita sentuh benda ni, cuba tak detail lah. Sebagai pengetahuan am saja. Okay. So dalam wakaf ni dia ada wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiar. Ni atas pilihan sendiri. Kita ada wakaf ittirari, terpaksa. Wakaf intizari, menunggu qiraat. Kita ada wakaf ikhtibari untuk kita nak menguji murid tu baca. Okay, ini dia punya secara umum lah. Okay. Kita tengok apa benda semua ni. Okay. Ini dia punya penjelasan lah apa maksudnya. Sebab saya nak perempuan tu bila belajar tu ada satu info lah. Janganlah kata wakaf tu wakaf kosongnya tu. Belajar tahu apa maksud wakaf pun ada banyak jenis. Okay, wakaf ikhtibari. Itu tujuan dia untuk menguji atau memberitahu tentang satu perkara. Hendaklah mengulangi kembali kalimah yang sebelumnya atau pada kalimah yang ia berhenti tadi. Okey, maksud iktibari ni biasanya dalam kita tak laki lah. Bila perempuan baca-baca kan ada salah ataupun kita kata tadi contoh biasa berlaku dalam tak laki lah. Tak laki ataupun bahasa tadarus. Kan kita melibatkan orang-orang yang mendengar. So, kita baca-baca kata situ panjang tu maksudi. Maksud orang tu tak seberhenti. Takkan kita cakap itu ada salah tadi, dengung tak cukup. Takkan dia main baca terus je. Dia tak dengar ke kita kata suruh dia ulang balik. Itu maksudnya ikhtibari. Maksud kita suruh kita betulkan balik apa mungkin dia ada salah tadi, so dia kena ulang balik. Dan bila nak ulang pun kita reverse baliklah satu kalimah daripada tempat dia salah tadi ataupun nak ulang pada awal ayat ke. Itu pun bergantung pada nafas kita lah juga tu. Sekurang-kurangnya satu kalimah sebelumnya tempat kita berhenti. Itulah paling minimum lah. Kalau nafas kita memang panjang, ambil daripada awal ayat tu. Kalau ayat tu tak jauh sangat lah. Kalau tak, dia akan jadi reverse depan. Reverse, macam tu balik. Dia, sampai bila nak habis? Duduk ulang balik kan. So bila maksud kata wakaf ikhtibari ni untuk kita test dia. Ataupun kita beritahu ada berlaku kesalahan dalam bacaan tu. Ulang balik ayat tadi.
Bunyi balik, itu maksudnya iktibari. Maknanya perempuan yang tengah baca tu, kita yang baca tu kita terpaksa berhenti. Takkan kita guru dah tegur kita main baca terus je. Sebab tu kita kena berhenti. Berhenti itulah nama dia, berhenti untuk ikhtibari nama dia. Untuk kita test ataupun kita cakap dia baca-baca tadi tu hukum apa tu? Mak jaiz ke mak wajib ke? Kan kita tanya soalan. Bila kita tanya soalan dia terpaksa lah berhenti. Takkan dia main baca juga. Mesti dia berhenti. Yang berhenti itulah nama dia waqaf ikhtibari. Sama dia kita nak beritahu dia, tadi ada kesalahan, awak patut baca macam ni, bunyi dia macam ni, itu maksudnya waqaf ikhtibari. Sebab bukan dia nak berhenti, kita yang suruh dia berhenti. Sebab dia tak ada nak berhenti pun, sebab dia tak perasan pun dia buat salah ke apa, kita beritahu dia, so dia pun terpaksa berhenti lah. Ataupun kita nak test dia, tanya tadi hukum apa, itu semua dalam ikhtibari. Lepas tu kita akan jumpa waqaf intizari. Bukan kita jumpa, maksudnya dalam waqaf tu ada jenis intizari. Maksud apa tu? Maksudnya kita tunggu untuk mendengar beberapa bentuk qiraat pada satu ayat itu, atau qiraat jamak sehingga selesai. Hendaklah mengulangi kembali kalimah yang sebelumnya atau pada kalimah yang ia berhenti tadi. Okey, cerita intizari ni pula biasanya pada orang yang belajar qiraat. Macam kita ni taklah, kita satu qiraat hafz sin ni pun kita tak settle. Ini orang yang belajar memang 10 qiraat tu dia belajar. Kata satu contoh surah Al-Fatihah ayat pertama. Dia ada 10 jenis cara bacaan. So dia kena settlekan 10 jenis tu. Ayat nombor 1 tu 10 jenis qiraat. Baca baru pergi ayat yang kedua. Itu maksudnya waqaf intizari. Maksudnya guru tu kena tunggu. Dengar dia baca sampai semua settle qiraat dia tu, baru pergi ayat kedua. Itu maksudnya waqaf intizari. Kita mesti tunggu. Tunggu sekejap. Sebab dia nak sambung bacaan, bukan dia nak berhenti terus Sadaqallahul Azim. Tapi dia nak settlekan semua jenis qiraat. Itu pada orang yang belajar qiraat, dia nak nama dia qiraat jamak. Katalah dia satu ayat yang pertama Fatihah tu ada 3 jenis lah qiraat. So dia settle dah 3 jenis tu. Baca sampai yang pertama tu 3 kali, sampai 3 jenis tu baru dia ayat kedua. Itu maknanya waqaf intizari. So kita tak terpakai lah ni. Sebab kita satu ni pun tak lepas lagi. Ini orang yang belajar yang qiraat banyak lah. Tapi kita tahu lah kalau kita dengar ada syekh-syekh ke, ada qori-qori baca ni tu, maknanya kita tahu dia adalah guna guru yang mendengar tu kan diam sekejap tunggu. Maknanya waqaf intizari. Lepas tu kita ada waqaf ittirari. Ittirari ni apa? Terpaksa. Itu saja highlight kan. Kalau itibari menguji, intizari tunggu, ittirari terpaksa. Ini terpaksa memberhentikan bacaan kerana berlaku sesuatu yang di luar kawalan pembaca. Kita baca Quran tu berlaku satu benda lah, emergency ke apa, kita tak boleh nak kontrol kan benda. Lepas tu kaedah dia kena ulang balik pada kalimah yang sebelumnya atau pada kalimah yang berhenti tadi dengan mengambil kira maksud dan makna ayat yang sesuai. Ini maksudnya bila kita dah berhenti tadi, so nak ambil balik tu sama ada satu kalimah ataupun lebih lah. Kalau nafas panjang ambil lah belakang sikit lagi sampai mula ayat ke. Tapi kalau mula ayat tu jauh sangat, kita pun tak cukup nafas, just ambil satu kalimah sebelum saja. Itu paling minimum lah untuk jalan keluar. Supaya kita supaya makna ayat tu tak terputus. Sebab kita pun dari segi bahasa Arab kita tak faham. Jadi itu cara selamat je lah. Yang kata paling minimum lah. Yang kata terbaik tu tak terbaik. Sebab kita belajar buat waqaf ni bukanlah kita cara yang kita untuk diri kita ni, bukanlah kita ambil balik kalimah ke satu kalimah ke belakang, 2 kalimah ke belakang tu yang terbaik. Tapi untuk level kita tu lah, untuk elakkan berlaku kesalahan. Okay. So maksudnya bila kata itidori ni, maksudnya terpaksa berhenti. Kalau kita baca-baca tiba rumah terbakar, takkan habis ayat juga. Mestilah kena stop. So maknanya stop tu itidori. Terpaksa. Ataupun kita baca-baca tiba terbersin atau terbatuk ke apa, takkan kita dah keadaan bersin, memang automatik kita akan terputus bacaan kita. Itu maksudnya itidori. Kita tak boleh nak kontrol benda di luar kawalan. Tak logik lah. Kita tengah baca-baca Quran, ayat kan memang tak habis lagi, tiba-tiba berlaku lah, tiba ular masuk. Kita nampak ada ular masuk, takkan kita pun elok boleh ngaji lagi, sambung. Tak logik lah orang tu, apa masalah ni. Dah nampak benda ular masuk, kau boleh nak tunggu alasan, alasan nak kena habiskan ayat. Tu memang kau saja nak minta kena patuk lah tu. So, tak logik lah. Sebab tu Quran tu tak ada lah sampai macam tu sekali. Berhenti je lah. Lepas tu nanti kata dah settle lah masalah tu, kita nak ulang balik, ambil lah mula balik pada ayat tadi, mula kalimah tu. Dan kita pun tak adalah tiba-tiba berhenti, kita pun dah tak ingat kat mana itu berhenti tadi kan. Biasanya kita akan ambil pada mula ayat lah. Tak adalah tiba-tiba tengah-tengah ke apa. Sebab berlaku emergency, kita punya fikiran pun dah tak stable, takkanlah tiba beringat tadi kat mana-mana. Yang tak ada emergency pun tak ingat. Ini kan emergency kan. Itu maksud dia. So itidori mesti terpaksa berhenti. Bukan kita sengaja nak berhenti pun.
Sebab dia luar kawalan. So tak payahlah acah-acah konon. Oh, aku kena habiskan ayat ni dulu ni. Padahal rumah dah terbakar. Benda ni. Itu nampak sangat tak belajar kan. Okay. Lepas tu kita ada wakaf ikhtiari. Okay. Ikhtiari ni atas pilihan pembaca itu sendiri. Yang kita tengah belajar ni lah. Inilah ikhtiari. Yang 3 ni tak ada kena-mena pun. Okay. Atas pilihan pembaca itu sendiri. Tiada kena-mena. Dengan 3 jenis wakaf yang lain tadi. Jika tidak memahami maksud yang mungkin boleh merosakkan ayat, hendaklah meneruskan bacaan atau berhenti pada tempat wakaf yang sepatutnya. Memulakan bacaan bergantung pada jenis wakaf yang dipilih. So sekarang kita inilah, kategori inilah. Ikhtiar. Kita ikhtiar dulu. Sebab tu tadi kita tanya soalan. Tanya diri sendiri. Aku ni boleh baca sampai mana? Boleh habis tak ayat ni? So boleh sampai tak pada hujung ayat? Pada nombor tu. Kalau tak boleh, kita kena tahu. Nak bagi potong 2 kali ke? Potong 3 kali ke? Itu bergantung pada kita lah, pilihan kita sendiri. Sebab tu nama dia dalam kategori ikhtiari. Ikhtiar dulu. Kalau tak boleh sampai hujung ayat, okay, kita ambil lah pada setengah ayat ke. Setengah ayat tu nak berhenti lah. Nak berhenti. Lepas tu nak berhenti pula, kita nak ambil balik bacaan tu. Nak sambung balik. Itulah guna dia. Dalam Quran tu dia bagikan tanda-tanda. Mulakan bacaan bergantung pada jenis wakaf yang dipilih. Okay. Itu maksudnya wakaf yang kita sekarang ni nak belajar ni, inilah ikhtiari. Kita tak ada kena-mena dengan bahasa qiraat. Kita tak ada kena-mena dengan menguji-mengujinya. Kalau talaki lah. Talaki kita akan gunalah. Iktidari terpaksa pun sebab masa sekarang ni tak ada lagi kan. Kalau kita ikut logik akal pun, kalau terpaksa rumah terbakar emergency, berhenti lah. Tak payah nak tunjuk macam tawaduk alim sangat. Konon-konon kalau orang tanya, kenapa awak tadi tak berhenti mengaji? Rumah awak terbakar belakang kat dapur tu. Tak apa, saya kena habiskan ayat. Nampak sangat lah. Saya memang memang out lah tu kan. Itu tak tahulah pemikiran macam mana. Okay. Sekarang kita masuk wakaf ikhtiari. So kita akan fokus pada ikhtiari lah. Sebab itu yang melibatkan diri kita lah ni. Yang kita baca Quran hari-hari tu. Ini contoh yang tadi tu kita macam zoom kan lah. Zoom. Saja nak bagi slide tu nampak macam canggih sikit kan. Ini pada tadi tu kita kecil kan. So kita zoom pada wakaf ikhtiari. Pilihan sendiri. Kenapa pilihan sendiri? Sebab ialah perempuan sendiri. Kita mesti menyenafah. Mana kita tahu. Kalau perempuan menyenafah panjang ke pendek ke. Bergantung pada sendiri lah. Okay. Cuma kita bagi ulama bagi jalan keluar macam mana nak buat kalau berlaku keadaan macam ni. Okay. Tengok bercakap macam ni baru slide nombor apa 12 pun dah 9 suku dah. Memang bab ni sangat besar. Tapi apa hal pun kena faham je lah. Faham dulu. Nanti baru kita tengok. Kita akan sambung. Okay. Bila kata wakaf ikhtiari, pilihan sendiri, dia ada simbol-simbol dia. Dalam Quran ada simbol-simbol dah. Contoh kita nama wakaf tam. Wakaf ni berhenti, tempat berhenti. So wakaf tam ni benda yang lazim kita mesti buat, kita mesti berhenti. Wakaf jaiz harus nak berhenti ke tak berhenti. Wakaf hasan pun harus juga. Kita kategori dia harus. Nak berhenti ke tak berhenti ikut, harus. Kafi pun sama. Masuk kategori harus. Nak berhenti ke tak nak berhenti pulang, ni harus. Ta'anuk pun harus. Tapi dia ada kaedah ta'anuk ni harus. Qabih tak harus. Sebab kita kena ingat qabih ni kita tengok satu lah. Okay, wakaf tam dia punya simbol mim kecil ni. Mim kecil. Dia tak ada buka ekor panjang pergi bawah. Ekor panjang pergi bawah tu kalau kita baca hukum iklab nanti. Ekor dia kecil je. Macam ni je. Kita pun nampak dia memang kecil pun. Pattern dia macam ni. Mim kecil. So maksud dia tu apa? Makna ayatnya telah sempurna. So bila kita baca Quran nampak benda ni, simbol ni, stop lah kat situ. Nanti ada ayat selepas ni kita sambung je. So kita stop kat sini. Ingat pattern dia mim kecil ni kan? Bukan mim yang ada ekor ke bawah tu. Itu untuk iklab. Itu bukan. Ni lain. So, itu nama dia wakaf tam. Kita lazim lah. Wakaf lazim. Maksudnya kita akan stop kat situ. Kita mesti berhenti lah. Sebab ayat dia dah sempurna. Tak ada tergantung dengan ayat sebelum ke selepas ke. Dia memang dah complete dah. So kita stop. So kita akan jumpa wakaf jaiz. Ini harus. Nak berhenti ke tak berhenti tu maksud dia hukum dia harus lah. Kalau nafas panjang nak baca straight. Ikut sukalah. Kalau kata memang nafas kita pendek. Kita berhentilah potong-potong tu kan. Okay. So pattern dia macam jim. Yang kecil. Okay. Kalimah yang sesuai tetapi maknanya masih berhubung dengan ayat selepasnya. Kita jumpa ada ayat tiba nampak jim kecil. Lepas tu lepas ni ada ayat lagi. Tapi cerita dia masih ada kaitan lah maksudnya. Tapi kategori harus. Nak berhenti boleh, tak nak berhenti pun boleh. Kalau rasa nafas panjang, kebetulan depan ni ada ayat kata berhenti ayat nombor 1 apa. Kebetulan dari sini so agak nafas tu cukup, baca dah sampai habis. Berhenti dah sampai kat nombor tu. Kalau nafas kita pun tak cukup dan kita pun nak rasa lah wakaf jaiz tu, kita berhenti je dari sini. Berhenti. Tu nafas baru, baca yang baki tu. Sampai ayat yang last tu. Macam tu.
So inilah fungsi dia, kita belajar fungsi. Ini berhenti betul, mesti berhenti. Yang ni nak berhenti boleh, tak berhenti pun boleh. Tapi berhenti dia lagi elok lah sebab dia pun okey dah, memang dia pun harus jaiz. Dia berhenti. Dan kalau kita belajar nanti, tak tahu nanti saya nak masukkan slide ke tak, Waqaf Jibril. Waqaf Jibril pun dia ada certain Waqaf Jibril tu dia guna huruf jim. Sebab Waqaf Jibril bukan semua bukan jim, sebab ada yang guna Waqaf Sili ke, Waqaf Kafi ke. Nama dia Waqaf Jibril. Tengoklah kalau ada kesempatan nak masukkan slide. Sebab ini sebenarnya slide ni pun tak habis lagi. Benda sangat besar. Banyak lagi nak sambung. Tapi setakat hari ni pun baru slide yang ke-12 pun dah 9 suku dah. Okey. Tak apa, kita tengok satu-satu dulu. So ini nama dia. Lepas tu kita nampak Waqaf Hasan pun harus juga kategori harus. Dan pattern dia macam ni. Kita panggil Waqaf Sili. Sod dengan lam. Sod lam ya. Sili. Pattern dia macam ni. Apa fungsi dia ni? Wasol lebih baik. Maknanya kita baca terus lagi bagus. Lagi baik. Kerana maknanya masih berhubung dengan ayat selepasnya. Bila kita nampak ada ayat, kita ada nampak Waqaf ni. Lepas ni kan ada ayat lagi. So bila kalau kita jenis nafas panjang, sambunglah tu. Sambung. Tapi kalau memang kita ni nafas ni tak cukup pun, berhenti je lah. So berhenti. Sama ada perempuan seeloknya kita reverse balik belakang. Sebab kan dia masih berhubung. Ada connection. Ayat yang kat sini dengan ayat selepas dia ada connection. So eloknya kita reverse lah sikit. Ambil balik. Supaya ayat cerita tu dia flow dia sambung balik. Sebab dia sambung lebih elok. Wasol. Wasol ni maksudnya sambung. Maksud sambung lebih elok. So kita teruslah sambung. Okay. Lepas tu kita ada Waqaf Kafi. Pun harus juga kategori dia. Harus maksudnya nak buat boleh, tak buat pun tak apa, tak masalah. Waqaf Kafi, pattern dia macam ni. Ni huruf Qaf, Lam, Ya, Waqaf Kafi ni. Maksud dia apa? Waqaf tu lebih baik. Berhenti tu lagi elok. Macam ni sambung lagi elok. Ini Waqaf tu lagi elok. Waqaf lebih baik kerana maknanya telah sempurna. Walaupun ada kesinambungan. Maksudnya cerita dia masih dalam cerita yang sama, plot yang sama. Cuma ayat tu dah complete dah boleh berhenti. So kalau kita baca sampai sini, berhenti dah. Maksudnya bolehlah berhenti, tak masalah pun. Tapi kalau perempuan ni memanglah kita suara pun nafas, hebatlah panjang. Kita tak nak berhenti, nak baca sampai hujung ayat yang ada nombor tu. Baca je lah. Baca je lah. Sampailah. Tapi kena sampai nombor ayat lah. Sebab nombor ayat tu lebih besar daripada fungsi ni. Tapi kalau kita macam sini melanggar je, nafas tak cukup ni, sampai sini nafas dah putus dah. Tak sampai pun dekat nombor. So macam tak kena lah pula. Sedangkan dah boleh berhenti je lah. Kadang kita tahu ada orang jadi macam tu. Dia dah boleh berhenti dah. Tapi dia sengaja nak baca terus. Lepas tu dah tersangkut sebelum nak tempat ayat nak berhenti tu. Dah lah curi nafas lah apa benda. So kan dah salah. Tak kena. So berhenti je lah. Berhenti. Dah boleh bagi berhenti je. Tu ambil nafas baru. Baca je lah terus. Yang jenis ni boleh baca terus daripada sini. Ayat baru. Sebab ni dah complete. Macam ni seeloknya kita reverse balik lah. Sebab kan dia masih bersangkutan. Sebab dia pun dah beritahu dah wasol lebih elok. Dia suruh baca sambung lagi elok. Tapi sebab kita nafas tak cukup, kita berhenti. So bila berhenti tu eloknya kita reverse lah. Ambil sikit ke belakang, sambung balik. So dia punya flow tu elok lah. Okay. Lepas tu kita ada Waqaf Ta'anuk. Ta'anuk ni pun harus juga. Tapi dia ada kaedah. Bukan semua mentam-tam dia ada kaedah yang boleh kita berhenti, ada yang tak boleh berhenti. So pattern dia 3 titik ni. Ni 3 titik satu set, ni satu set. Tapi dia akan duduk macam ni, tapi ni ada satu tempat, jarak sikit perkataan, ada lagi satu. Ini yang famous dalam surah Al-Baqarah lah. Ayat nombor 2 kan. Surah Al-Baqarah. Buka Quran kita nampak dah 3 titik ni. So nama dia Waqaf Ta'anuk. Pun ada kaedah dia cara nak baca. Dan kita pun kena berhenti salah satu. Kalau kita berhenti kat sini tak payah. Kalau kita dah pilih dari awal lagi nak berhenti kat sini, automatik sini tak payahlah. So dia ada kaedah dia. Okay. Nama dia Waqaf Ta'anuk. Atau kita ada banyak nama. Mu'anaqah, Waqaf Berikat, macam-macam nama lah dia. Tapi kita kena tahu lah fungsi tu. Jangan duk bergaduh pasal nama dia lah. Yang penting kena tahu cara nak guna tu. Ini kan komplain. Ini bukan ni lah, ni bukan tu lah. Awak cuba awak baca. Lah baca pun salah. Itu tak payah nak argue sangat lah. Yang penting cara nak baca tu kena betul. Lepas tu kita ada Waqaf Qabih, tidak harus. Okay. So eloknya kita jangan berhenti sebab alif lam ni, Waqaf Qabih ni, jangan sama pula dengan yang alif lam yang biasa tu tau. Ni bukan, dia pun kecil je. Dia memang kita nampak pattern dia kecil je. Ini sebenarnya bukan tempat waqaf pun. Tapi sebabkan dia masuk dalam kategori waqaf, kita punya pemikiran aku dah bayangkan. Nampak dah dalam alif kita dah macam dah standby nak berhenti kat situ. Padahal dia bukan tempat berhenti. Dia tak berhenti. Tapi apa yang berlaku, dia masuk lagi ni sebab apa? Bukan ini bukan tempat waqaf.
ayat tersebut masih lagi terikat hubung dengan makna selepasnya. Sebab dia ada connection, masih ada connection. Sebab kita nak buat sebab apa? Bila berlaku emergency bolehlah berhenti. Tapi bukan dengan sengaja. Jangan pada awal-awal nak start, oh nampak dah kat sini dalam alif, aku nak berhenti kat situ lah. Itu salah lah sebab kita dah planning. Ini kalau terpaksa emergency kita tadi lah, rumah terbakar ke, kita terbersin ke, terbatuk ke, termuntah ke, takkan dah tak berhenti, tak logik lah kan. Kalau kita tak berhenti pun mesti bunyi dah lain, makhraj dah lari, buku tajuk pun dah lari, mestilah kena berhenti. So itu maksud dia. Bila nampak dalam alif kecil ni, jangan berhenti. Jangan berhenti dengan sengaja. Baca sampai habis ataupun berhenti sebelum dia. So kita kata nafas tak cukup kan. Baca. Kita nampak dah lama dia. Janganlah planning pula aku nak berhenti kat sini. Itu salah lah. Sebab kita dah memang dalam keadaan sedar. Kita nak berhenti. Tak boleh. Sebab dia bukan tempat wakaf. So kita katalah sebelum. Nafas tak cukup. Stop sini. Okay, stop. Ambil nafas baru. Bacalah, sambung lah. Janganlah berhenti kat dia. Terus lajak terus ke depan. Ataupun kalau nafas kita panjang, baca terus. Tiba sampai lepas ni nafas tak cukup. Berhentilah selepas dia. Jangan ngam-ngam kat dia nak berhenti. Itu dah sengaja. Memang planning. Tapi kalau tu dah kata. Kalau kita dah emergency. Tengah baca sampai ayat ni tiba acum beratuk. Dah tentulah kita bersin kat situ. Kenalah berhenti. Mana boleh orang bersin tiba baca, tak logik. Memang takkan pun. Bersin tu kan satu tekanan yang kuat. Memang akan berhenti. So kita akan berhenti, so ambil balik. Sama ambil balik pada awal ayat tu ataupun kita lajaklah satu atau dua kalimah. Kita reverse balik, sambung sampai hujung. Itulah fungsi dia. Pattern ni pun macam mim kecil ni, dia tak ada ekor pendek macam ni. Ni semua ni kecil je dalam Quran. Puan memang mesti dah tahu dah. Cuma sekarang ni kita nak kemaskan je lah fungsi-fungsi. Okay. Ini contoh. Puan tengok puan Quran tu, tengok surah Al-Qamar ayat 6. Ada waqaf tam. Ini contoh lah. Jadi apa fungsi dia kita cakap tadi? Kena stop. Lazim. Jadi kita akan berhenti. So bila pun membaca, berhentilah kat sini. Fatawalla anhum. Stop. So nafas dah. Yang ni yauma, ambil nafas baru. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. So ini nafas satu, nafas kedua. So dah putus lah. Bukan saktah ke apa, bukan. Ini memang habis. So kita baca terus. Ni kalau nafas kita panjang pun kita boleh baca sini. Tak ada kena-mena kita tak nak berhenti. Mesti kena berhenti. Sebab ini adalah lazim. Kita berhenti kat sini. Ini contoh. Dalam Quran kan banyak kan. Ini contoh yang jim kecil ni. Maka jaiz. Contoh pada surah Al-Ma'idah ayat 71. Tengok. Ni ayat ni panjang ni. Baca. Sambung. Panjang ni. Sampai sini. Panjang. Kalau orang nafas panjang bolehlah habiskan. Kalau betul-betul nafas panjang dan tajwid mesti jaga. Jangan konon-konon nafas panjang, habis semua. Dengung tak cukup, mat tak bagi, semua dengung ifak pun tak ada. Itu semua salah. So kena, tajwid tak boleh tolak ansur dengan benda-benda nafas kita. Kita tu kena make sure, kena control. Mana satu. Kalau rasa tak boleh, berhenti je lah. Niat berhenti-berhenti tu lah kita akan belajar nanti. Macam mana nak bunyi dia, macam mana kaedah bunyi. Okay? So sekarang ni kita tengok, panjang ni. Panjang. So bila nampak jim kecil, bolehlah berhenti. Kalau nafas panjang tadi, baca dah habis. Sebab tu kata kalau nafas panjang, baca sampai habis, biar habis betul. Jangan nafas panjang, sini boleh berhenti tapi kita tak nak berhenti nak action konon. Baca tiba sini sangkut. Allahu basir. Kan sampai macam tu sekali. Lepas tu, konon-konon curi nafas pula. Wallahu basirum ma ya'malun. Kan dah curi nafas. Padahal ada tempat berhenti dah tu. Berhenti je lah. So, ini bergantung pada sikap kita juga. Kadang kita ni suka macam, boleh. Mentam je. Dalam semua tak boleh. So kita kena lebih berhati-hati, kena faham diri kita sendiri ni. Kita nak berhenti kat mana. Sebab nafas kita je lah tahu. Mana orang tahu nafas kita banyak mana kan. Cuma kita boleh guide sajalah. Ini contoh kalau pada huruf jim, ni huruf mim, ni kecil Ni semua kecil je. Lepas tu tengok wakaf hasan. Untuk soalan yang tafsili pada contoh A'raf ayat 12. Contoh tu. Ayat ni panjang ni. Baca. Kalau nafas banyak, baca lah. Baca je. Dan fungsi dia pun elok sambung. Tapi kalau tak boleh lah, ya Allah nafas tak sampai. Baca, berhenti je lah kat dia. Tu reverse lah balik. Satu kalimah atau amar tu. Sambung di sini ke. Kalau nafas okey pun, ambil pada awal. Tapi kita dah test tadi, memang tak boleh dah. Janganlah ambil pada awal. Dah tentu dia akan sangkut balik. Reverse sampai bila nak habis? Dia ulang alik situ. So baca, berhenti. Ambil nafas baru. Atau reverse sikit, kata ambil dari sini je. Amar tu kan sambung sampai habis. Macam tu dah cara dia.
So, kalau wakaf hasan, kita sebab tu bila nak baca Quran tengok apa jenis berhenti yang ada kat situ tu. Nak kena sambung ke, nak berhenti betul ke. So kena tengok dulu. Jangan dah baca-baca baru nak teragah. Berhenti. Lepas tu dia tanya, boleh tak berhenti kat sini? Nak ambil kat mana? Lepas ni orang talqin tolong jangan tanya soalan, saya tak akan jawab pun. Ni dia pula tanya kita kat berhenti kat mana lah apa semua. Bila dah belajar, apply. Sekarang kita dah masuk bab wakaf ni, sekarang ni kita tengah belajar. So kalau perempuan berlaku kesilapan pun kita mesti boleh teransur. Tapi dah selesai bab ni nanti, jangan nak buat tanya. Boleh ke berhenti kat sini? Nak ambil kat mana? Jangan nak tanya soalan tu. Saya memang takkan jawab. Sebab apa? Maknanya perempuan tak belajar, tak ambil perhatian. Okay. Kalau warna yang tak hadir kelas pun tolong tengok video. Video pun Alizan siap record bagai dah. So atas inisiatif kita ni. Nak buat macam mana. Okay. So itu wakaf hasan. So kita ni wakaf kafi bentuk qaf lam ya ni. Macam ni. So sama juga biasanya ayat ni memang panjang lah. Sebab tu Allah tu maha berkuasa. Dia tahu kita ni manusia mana lah boleh dengan sifat lemah bagai nafas nak panjang. Memang tak boleh. Dah kita ni berusia. Allah tu maha tahu. Sebab tu dia bagi tempat berhenti-berhenti ni. Boleh berhenti. Tapi nak berhenti tu janganlah mental. Kena belajar lah. Okay. So tengok ayat ni kan semua panjang ni. Panjang. Tapi orang nafas panjang macam kori-kori. Dia memang dah berlatih dari zaman dulu. Memang tak masalah lah. Tapi yang gini kita ni lah. Yang biasa-biasa ni. So bila nampak macam ni. Boleh berhenti. Baca. Stop. Tak payah nak action sangat nak sambung. Kalau dah memang nafas tu tak cukup. Tapi kalau nak sambung juga, kita kata tahu diri sendiri. Kalau nak sambung, mesti sampai pada nombor. Jangan baca sambung-sambung, tersangkut kat sini pula. Dah baca tak kena lah. Sebab ini untuk berhenti je. Berhenti sahaja. Tak payah nak action konon-konon nak baca sambung, tapi kat sini lah pula terputus. Curi nafas lah, dah terlompat-lompat dah bunyi dia. Tak mau. Aware, tengok. Apa, kalau betul nak berhenti. Dah tentu ambil nafas baru, insya-Allah sampailah pada nombor. Sebab tu kena tahu fungsi. Jangan main hentam je. Okay. Lepas tu, ni kata contoh wakaf qabih. Wakaf qabih ni. Dia maksudnya kita wakaf ni, janganlah kita berangan nak berhenti. Dia sebagai panduan supaya elak jangan berhenti. Sebab kita dah bayar fikiran. Ada macam ni, kita dah planning dah macam nak berhenti kat sini. Tak boleh lah. Itu dia kalau emergency saja. Baca-baca. Tiba-tiba bersin. Allazina kafaru atum. Berhenti. Mestilah kena berhenti. So apa nak buat? Kita riba dah balik. Belakang balik. Bacalah semula. Jangan berangan-berangan nak berhenti. Sebab itu kalau awal-awal lagi nampak, aku nak berhenti kat sini lah. Itu kita dah planning. Tak boleh. Dia emergency saja. Baca dah sambung. Tengok alamak memang confirm lah. Panjang kan. Tak boleh. Kita memang nafas tak cukup. So kita akan berhenti sebelum dia ke. Berhenti selepas dia ke. Tapi kalau macam ni rasanya selepas lah. Sebab elit dapat panjang sikit berhenti kat sini ke. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Ini pun nafas tak cukup lah. So ambil balik lah. Nama dia ambil balik sini ataupun seeloknya kita kena beri awal. Tapi kita tahu dah nafas kita sendiri memang tak cukup pun. So kita ambil lah balik sini ke. Alladzina kafaru sampai hujung. Tu dah kata bab wakaf ni kita tak boleh nak set kata mesti kat sini tak boleh. Sebab nafas orang masing-masing. Sebab tu kita nama dia ikhtiari. Ikhtiar dulu. Tengok boleh sampai tak boleh sampai. Tak boleh sampai baru kita guna kaedah-kaedah tu. Guna simbol-simbol. Maksudnya first step tengok boleh sampai tak boleh sampai nombor. Tak boleh. Baru kita guna segala simbol-simbol yang ada tadi tu. Mim kecil, jim kecil semua ni. Kita akan guna dia. Okey. Okey, lepas tu tengok wakaf ta'anuk tadi yang 3 bintik tu. So kita akan settle sampai wakaf ta'anuk je lah. Sebab ni pun dah 9.5. Kat 9.5 dah. Okey, wakaf ta'anuk. Yang 3 bintik tu. Okey, kita tengok. Ini wakaf ta'anuk ada tempat lain pun ada dalam Quran. Saya rasa 3 ke 4 ayat kot. Ada jenis sampel lagi. Tapi ini paling famous lah. Sebab kita buka Quran je dah nampak dah. Baqarah. 3 titik ni. Okey. Kalau dia ada cara yang dibenarkan, cara nak baca. First, kita baca sampai habis lah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai hujung. Ini memang confirm boleh lah. Dibenarkan. Dan tu habis terus. Okey. Cara kedua yang dibenarkan. Kita boleh buat. Zalikal kitabul la raiba fihi. Stop. Hudal lil muttaqin. Merah ni stop Kita baca. Ini paling famous. Kita memang majoriti orang buat macam ni lah. Yang paling famous lah. Zalikal kitabul la raiba fihi. Putus nafas.
Hudal lil muttaqin. Itu nafas yang lain. So ini memang dibenarkan. Sebab memang famous pun kita akan berhenti macam ni lah. Okay. Lepas tu kita boleh berhenti. Satu lagi boleh berhenti cara macam mana? Ayat sama je surah Baqarah ayat 2 tu. Cuma kaedah tu. Satu lagi kita boleh berhenti. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Tapi ini jarang. Jarang orang berhenti la raib. Ada kalau kata ada 10 orang, mungkin seorang kot baca dia macam tu. Tapi dia boleh lah, dibenarkan, boleh. Cuma kita jarang jumpa lah dengan orang baca macam tu. Tapi dibenarkan. Baca. Jadi dia berhenti sini, sambung je lah. Fi hudal lil muttaqin. So boleh buat macam tu. Baca stop kat sini boleh. Baca stop kat sini pun boleh. Okey. Yang tak boleh tu apa? Tak dibenarkan. Jangan buat. Zalikal kitabu la raib. Fi hudal lil muttaqin. 3 kali stop dah bunyi dia. Ni stop pertama, stop kedua, ni stop ketiga. Sampai 3 kali berhenti. Tu tak boleh. Jangan nak pandai-pandai pula konon-konon nak baca. Zalikal kitabu la raib. Fi hudal lil muttaqin. Ini dah nafas satu, putus. Ambil nafas baru, putus pula lagi. Fi. Itu nafas lain pula. Hudal lil muttaqin. Stop lah. Tak boleh. Ini tak boleh. Yang lain tadi semua boleh. Baca straight boleh. Baca straight boleh terus sampai nombor. Dia memang boleh lah. Nombor. Tapi kalau kita nak merasa sunnah Nabi berhenti-berhenti tu, waktu tak anduk, cara dia berhenti kat yang, kalau kita dah berhenti yang secondnya bintik ni, first memang tak lah. Dia tu kita dah lajak, dah langgar dia pun. Kalau kita berhenti sini, okey boleh. Dan ini memang paling famous lah. Okay. Ataupun kita berhenti sebelum ni, kita ambil bintik yang pertama punya, stesen pertama ni, stop. Zalikal kitabu la raib pun boleh. Cuma jarang kita dengar lah. Tapi aku kata kalau ada 10 orang, mungkin seorang je lah dia baca macam tu. Itu pun jangan jumpa. Biasanya yang tadi tu. Yang berhenti kat sini tu. Itu paling famous. Dan kita baca pun memang banyak ke situ lah. Kita mendengar share-share baca pun banyak berhenti kat sini lah. Okay. Yang ini yang tak boleh. 2 kali stop tak. Ini pun stop, ini pun stop. Itu tak boleh. Zalikal kitabu la raib. Okay, nafas dah putus. Fi. Nafas putus. Hudal lil muttaqin. Tu tak boleh. Ingat, tak dibenarkan. Kalau perempuan dengar orang baca macam tu, cakap dia tak boleh, salah tu. 3 lagi boleh. Maksudnya kita ada 3 pilihan. Tak payahlah nak buat benda satu yang tak boleh ni. Ada anak orang benda yang tak boleh tu dah sibuk nak buat. Tapi cakap ni tak boleh. Lagi 3 nak buat. Sukit dah dia macam tu. Okay. So, last ni peringatan. Warning bagi warning dulu. Okay, peringatan. Tidak boleh mencuri nafas semasa baca Quran dengan tujuan untuk menghabiskan suatu ayat atau kalimah. Kita punyalah nak paksa nak habiskan sampai nombor tu, kita sampai paksa curi nafas. So tak boleh. Allah dah tahu dah kita memang manusia lemah, tak boleh. Dia dah sediakan tempat-tempat. Allah baca, so Jibril baca macam ni, tempat ni berhenti-berhenti. Rasulullah talaki dengan Jibril, tempat ni berhenti. So kita follow je. Itu tugas kita, follow je. Tak payah nak mana-mana buat benda yang Allah dah bagi pemudahkan, kita sengaja nak menyusahkan diri. Okay? Seseorang itu hendaklah berikhtiar menghabiskan satu ayat terlebih dahulu. Ikhtiar dulu, cuba. Sebelum menggunakan pelbagai teknik mewakaf bacaan sekiranya tidak cukup nafas seperti berhenti pada tanda-tanda wakaf. Ini kita dah try dulu sampai hujung ayat yang bernombor tu. Tak boleh, baru kita guna yang tadi tu. Yang kecil, qaf lam mim semua itulah tanda tu. Sekiranya masih menghadapi masalah nafas, berhenti secara darurat pada tanda wakaf qabih. Kalau ada lah. Kalau pada ayat tu ada jumpa dalam kecil, nafas tak cukup, segala terbersih, segala bagian emergency tu, berhenti je lah. Okay. Mesti diulang semula sekurang-kurangnya 1 kalimah sebelum untuk meneruskan bacaan. Kita dah terang tadi lah. Okay. Sekiranya nafas habis sebelum bertemu mana-mana tanda wakaf, lakukan wakaf di akhir kalimah. Mesti diulang semula sekurang-kurangnya 1 kalimah sebelum tempat berhenti tadi untuk meneruskan bacaan. Okay. Itulah dia punya step dia. First kali sampai tengok nombor. Sampai kata ayat nombor 2. Berhenti. Dia tengok. Tak boleh. Kita tak sampai. Dalam perjalanan nak pergi ayat nombor 2 tu contoh. Adalah kita jumpa wakaf kafi, wakaf tam ke, wakaf sili ke, wakaf hasan ke. So kita nampak tu kita berhenti je lah. Sebab memang dah ada tempat nak berhenti. Tapi kalau nak sampai tempat berhenti tu pun tak ada. Ataupun kita jumpa je lah. Semua tu tak ada. Kafi semua tak ada. Kita jumpa ni. Lam alif ni. Kan kita tahu ni bukan tempat berhenti. Tapi sebab emergency tu terpaksa nak berhenti. Nafas dah tak ada dah. Kalau sampai nak pingsan, biru muka dah. Berhenti je lah. Tapi kenalah reverse balik. Ambil balik. Okay, contoh kalau semua tu tak ada ni.
segala tanda mim kecil ke kafir semua tu tak ada, tak wujud pun. Ayat sebab ayat tu panjang. Dia ada nombor je. So apa nak buat? Kita akan berhenti pada, kita akan wakaf pada akhir kalimah. Kalimah tu perkataan lah. Cara nak berhenti tu lah nanti kita akan belajar selepas ini. Ini next week lah insyaAllah kalau panjang umur. Kita akan belajar pada wakaf akhir kalimah. Dan tengok slide ni 32. 32 ni tak habis lagi tau. Maksudnya saya ada sempat lagi nak tambah-tambah slide lagi. Memang sangat panjang. Okay. Tapi panjang tu apa? Untuk supaya bila perempuan tengok nota, insyaAllah nota tu boleh bagi jawapan daripada permasalahan kita. InsyaAllah. Sebab apa? Perfahaman tu Allah yang bagi. Okay, slide ni memang kita akan bagi lagi lah sebab memang tak siap lagi pun. Okay, kita akan stop share dulu. Okay. So harap perempuan untuk level ni lah setakat hari ni, harap perempuan faham apa maksud wakaf, apa maksud kotak, apa maksud saktah. 3 perkara ni kena tahu beza. Kotak tu apa, saktah tu apa, wakaf tu apa. Dan sekarang ni yang kita nak belajar ni adalah wakaf tu lah. Sebab kita baca Quran tak logik lah, nafas kita panjang memang tak ada pun kan. Okay. So untuk tu insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan pada topik yang sama. Dan benda ni pun mungkin tak tahu sama ada jadi 2 bahagian ke 3 bahagian tu, bergantunglah pada masa dan penyampaian kita tu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung minggu hadapan dan perempuan tak ada homework pun. Memang tak payah, memang tak ada homework. Buat masa dia tak ada homework lagi. Perempuan cuma nak kena faham so apa yang perempuan kena buat. Untuk terutama mereka yang nak bertalaki tu, tengok balik. Nafas cukup ke tak lepas ni, jangan duk tanya-tanya. Boleh berhenti tak? Kat mana nak ambil balik? Tak nak dengar soalan tu. Tapi kalau buat masa ni sebab bab tak habis lagi, okeylah kita boleh terima lah. Tapi selepas habis bab ni kita dah bagi nota, jangan tanya soalan tu. Sebab soalan tu dah tak relevan dah. Sebab perempuan kena buat homework sendiri, kena tahu mana nak berhenti, mana nak sambung ke apa tu lah. Kita belajar macam tu. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu kat sini. Tangguh atas tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Thank you Aliza. Thank you Aliza for the platform. Terima kasih Ustazah. Terima kasih dekat Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Kak Cu. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Cu. Terima kasih Roma.